Fathu ainit tamri, ini satu bahasa nak bicara, nah bahasa ainit tamar. Nah, gapo ainit tamar ialah dikatakan bahasa dan bicara peperangi dan pembuka Islam saat itu pada ainut tamar. Ainut tamar ni air mata yang keluarlah ia di kawasan pertama. Supaya ainul badar, peperangi ainul badar. Sebab air mata yang keluar di kawasan badar. Gitulah makna ainut tamar, yakni peperangi dan pula pembuka di kawasan ainut tamar, yakni air mata yang keluar tu baik daripada pokok-pokok tamar. Maka air keluar mata tu baik daripada kawasan pokok-pokok tamar, maka tempat tu dinamakan ainut tamri, supaya al-badar. Ataupun peperangan badar. Sebab apa panggil peperangan badar? Sebab berlaku peperangan badar saat itu di kawasan air mata timur, di kawasan badar. Tu tengok. Ya katanya summa safara kama dia summa safara kama dia ai ba'da fathihi al-ambara gitu. Summa kama dia apa ai ba'da fathihi, selepas daripada membuka ia Khalid ibnul Walid, Khalid ibn Walid al-Ambar, safara bersafi ia dan menuju ia Khalid. Safara Khalidun, bersafi jauh ia Khalid. Khalid pun bersafi berjalan jauh ia Khalid daripada Ambar. Qasidan hala kaunihi, hal keadaannya, keadaan Khalid saat itu menuju ia Khalid. Tu qasidan menuju dan menghadapi Khalid. Ainat tamri, akan satu tempat dan satu dusun, satu kawasan yang bernama ainat tamar. Makna air mata yang keluar tu baik daripada batai tamar. Nah, supaya kita lah cara kalau kita tengok mari saya tak temung supaya kita pergi seka tu kan. Yo air mata tu baik di akar-akar tu. Akar-akar besar-besar. Air mata tu baik kau tu cari nah. Tak temung nak cari kat atas tu. Apa kayu besar-besar, pokok kayu besar tu baik pada situ air mata. Maka ni air mata tu baik daripada kawasan pokok-pokok tamar. Gapo dia ainut tamri ni? Baladun ai huwa ia ainut tamri ni. Baladun ialah satu kampung. Sekali lagi, satu kampung, satu kawasan fi bariyatil Iraqi, yang ada di kawasan darat bagi Iraq. Kawasan bagi Iraq ni dah. Iraq ni negeri besar dah. Negeri besar, patut negeri maju dulu. Patut di Iraq ni ya adanya 3,000 telaga minyak lebih. 3,000 telaga minyak. Maka di Iraq ni sebab tu Amerika dok nak pada Iraq buku telaga minyak banyak. Sama dia ulama dan pula orang-orang kaji dah di Iraq saat ni satu telaga ya tu besar tak besar. Satu telaga kalau seruk nah minyak tu baik tu 40 tahun tak habis ke satu-satu telaga. Sebab tu demo dok nak Iraq sangat tu. Iraq negeri besar. Lepas tu kawasan Iraq saat ni tu telaga minyak saja 3,000 telaga lebih. Satu-satu telaga kalau seruk minyak ambil tu 40 tahun tak habis lagi. Tu Iraq. Sebab tu Amerika tu nak sangat tu buat buku gitu, buku gini tu. Sebab tu Saddam kena bunuh tu nak kata dekat buku apa. Lepas tu Bek Maisa kata buku tu silap, tapi silap lepas pada bunuh dah. Dia panggil undang-undang dunia tak sing kata masalah buku bagi Saddam ni mana kata silap dan salah. Tapi salah lepas dah bunuh kata dekat dah. Nah. Tu dia. Tu baladun fi bariyatil Iraq ala thalathati marahilah. Baca marahilah tu ismul lazila yang sari. Datuk tawazan mafa'ilah. Ala thalathati marahilah, di atas 3 marhalah, yakni beratus kilo lebih. Jauh ke. Masalah jauh dan jarak ke di antara ainat tamar dengan al-ambar ni 300 beratus kilo. 100 kilo lebih minal ambar, daripada ambar. Kalau kitanya sini hak jai lah, ataupun sini golak, sini betong, tu dia panggil 100 kilo ataupun 3 marhalah, 100 kilo lebih. Kalau tika hak Khalid duduk di ambar nak mari pada ainat tamar daripada darat bagi Iraq tu kena pakai perjalanan jarak ke beratus kilo supaya kita lah ni duduk sini hak jai 1 kilo, duduk sini betong pun 130, duduk mau kita sini pun golak pun 130. 130 kilo lebih. Maka 1 kilo tu dah orang panggil 1,000 ke apa 1,000 mil. Sekilo tu 1,000 mil. Dah kan? Setengah kilo 500 mil. Kalau 1,000 kilo dah apa 1 kilo ni 1,000 mil. Kalau ukurnya 1,000 mil. Dah. Lepas ni beratus kilo.
Bila ni Khalid menuju kepada Ainit Tamar dan kepada Ainat Tamri ba'da anistakhlafa 'alal ambari Az-Zabarqan Ibnu Badrin. Khalid menuju pergi kepada Ainat Tamri. Perhati kitab kita tu. Ba'da anistakhlafa, selepas daripada menutup tukar ganti 'alal ambari, di atas ambar ni Az-Zabarqanu Ibnu Badrin. Selepas daripada situ nak tukar ke kerajaan, tukar pemimpin, di ambat tu nak ganti letaknya Az-Zabarqan Ibnu Badrin. Lepas dah tu fawasalah. Lepas pada Khalid berjalan dengan kuda. Dulu jalan kuda utar dah. Lepas tu masanya kalau kata 100 kilo ni, dia kena pakai masa apa hari? 3-4 hari. Ya utar boleh jalan sehari-sehari tu 40 kilo. 80 kilo. Makna 2-3 hari juga lah Khalid duduk di ambar nak mari siapa pada Ainat Tamri ni pakai masa 2-3-4 hari beratus kilo ni. Apabila Khalid tu baik daripada ambar menuju pada Ainat Tamar dah fawasalah, maka tercampailah ia Khalid pun siapa ila Ainat Tamri, kepada satu tempat nama Ainat Tamar. Wabiha, dan dengan dia dengan Ainit Tamri ni. Apabila Khalid sapa di Ainit Tamar, maka ada di Ainit Tamar ni jam'un azimun, ada satu kumpulan yang amat besar. Kumpulan yang amat sanusi buat kerja dah. Jam'un azimun, ialah jemaah yang besar. Nera seterik, subuh pun menera, semaya pun menera. Jam'un azimun, ialah jemaah yang amat besar. Jemaah amat besar ni daripada siapa? Minal furusi amiru. Tengok negara tak kena lagi lah. Minal furusi, daripada fuak-fuak Faris. Kerajaan Faris tu ramah. Situ perhimpunan popular daripada kerajaan Faris ada situ. Alaihim, ke atas mereka itu, ke atas jam'in azimin. Ke atas jemaah yang ramah ni, jemaah yang besar ni. Bahram ibnu Bahram. Bahram ibnu Bahram. Ada situ Bahram. Ibnu Bahram Jubin, tapi Arab dia baca Cupin. Dah. Bo tapi dia baca dengan pi. Cubin dia baca dengan Cupin. Dia baca gitu tu. Jubin, asalnya Jubin, tapi dia bacanya orang panggil cara Arab ni supaya Shalufin asalnya, tapi Arab baca Shalupin. Shalupin gitu. Julubin ataupun Jubin, mana Cupin. Mana kata situ ada jemaah yang amat besar daripada kerajaan Faris. Di atas tu dah, di atas jemaah besar tu siapa dia yang ada situ? Bahram Ibnu Bahram, Jubin ataupun Cupin. Wa ma'ahum, dan serta mereka itu, serta jam'in azim ini, adadun azimun. Bilangi yang besar. Ada bilangi yang besar, bilangi yang amat besar, yang amat banyak. Laki tu adadun azim, yakni bilangi yang besar, yang banyak. Minal arabi, daripada orang Arab. Situ tu di Ainut Tamar, ketika Khalid sapa situ. Situ tu ada jemaah yang besar. Pada situ tu ada juga orang duduk situ tu, pemimpinnya nama Bahran. Lagi pula situ ada bilangi yang ramai daripada orang Arab. Daripada orang Arab. Luqman, lepas. Kerana tu ada mang. Gila lagi mang, gila lagi setengah. Boleh 3 terik dah. Daripada orang Arab. Kamar dia situ bilangi yang banyak daripada orang Arab. Kamar dia orang Arab tu minan namiri. Daripada an-namir. Apa namir? Sekali dengan mereka itu ada rima-rima kak lah. Tu namir tu daripada kumpulan yang duk pergi, yang duk bawa ketika tu orang panggil rima-rima kak. Mana tahu fuak-fuak yang kedai-kedai tu ada situ tu, yang pelera mereka itu daripada rima-rima kak. Namirah ni rima lah, bukan rima jalur, rima kak. Lepas tu wa taghallabal ladzina yuqimuna bitilkal jihati, dan terbenilah orang-orang yuqimu, yang berdiri mereka itu, yang bermungking mereka itu, terbenih orang-orang yang bermungking bitilkal jihati, dengan dimana itu jihad dan segala pihak saat itu, tahta hukmil akasirah, di bawah hukumi kerajaan-kerajaan Kisra.
dibahukumi bagi kerajaan-kerajaan Kisra, segala negeri Kisra. Makna kata situ orang panggil orang duduk situ dapat kemenangan daripada jihad-jihad yang ada di bawah miliki dan ratah bagi raja-raja Kisra ataupun raja-raja Kisra Akasirah daripada zamannya Kisra dah. Dah tu tengok. Faja'alal furusu, maka masuk dan jadilah oleh al-furus. Dah masuk oleh furusan itu. Fok Farisi ni fil muqaddimati, pada perduluan. Maka masuk pada perduluan saat itu al-arabam, akan orang Arab. Fok Faris pun kecek kira pada muqaddimah, pada permulaan dengan orang-orang Arab. Kenapa laki demonya? Iskandar pia laki demo tu. Apalah? Li'annahum, kenapanya orang Faris tu masuk pada perduluan akan orang Arab. Kecek dengan orang Arab dulu. Li'annahum, kerana bahasa mereka itu al-Arab ni. Ad-rabi kita lil Arab. Ialah satu kumpulan yang amat-amat mengetahui, yang amat-amat bijak, yang amat-amat tahu bi kita lil Arabi, nak menserahkan akan orang Arab. Orang Arab lah orang yang paling tahu nak serai Arab lagu mana, cara lagu mana, pesing mana. Nak serai orang Arab, maka Arab tu lah yang paling tahunya. Sebab tu Fok Kisra, Fok Faris, dia masuk kecek muqaddimah lagu mana. Dia kecek dengan orang Arab dulu. Sebab orang Arab ni dia tahu orang paling bijak dalam serai-serai orang Arab. Lepas dah tu, fahamala Khalidun, maka menangguh Sanusi. Dia lagi dah. InsyaAllah Syafi'i negara demo. Fahamala Khalidun, maka menanggung oleh Khalid. Khalid pun menanggung. Khalid pun membawa bawa derah. Khalid pun bawa, lagi pula Khalid pun menanggung ala raisihim, di atas ketua bagi mereka itu. Khalid pun bawa di atas ketua-ketua mereka itu. Wa huwa, padahal ia Khalid ni yusawi, menyamui ia Khalid sufufahu, akan sah-sah baginya bagi Khalid. Jadi Fok Faris dia saat ni tu kecek pada muqaddimah dengan orang-orang Arab. Lagu mana kita nak perang dengan Khalid? Kerana orang Arab ni orang yang paling tahu, yang paling bijak dengan serangi dan peperangan orang Arab. Maka ketika ni Khalid pun masuk pergi, tanggung pergi di atas tua-tua mereka. Tua-tua daripada Fok Faris ataupun di atas Jam'in Azimin saat itu daripada Faris. Maka Khalid saat itu pun menyamui akan sah-sah bagi tentera. Wa huwa, padahal ia Khalid yusawi, menyamuilah ia Khalid. Menyamui sufufahu, akan segala sah-sah bagi tenteranya tentera Khalid. Maka ketika ni Khalid jadi pemimpin, jadi meta, maka di dalam medan nak perang Khalid dengan Fok Faris, yang ada situ tu jemaah yang besar, kemudian bilangnya yang terbesar pada orang Arab, maka pimpinannya setengah daripadanya Bahram. Maka Khalid pun susungkan sah, betulkan sah tentera-tentera Islam nak perang dengan Fok Faris yang ada di Ainut Tamar. Lepas dah tu fa'asarrahu, maka mentawang ia Khalid. Khalid pun taweh. Hu, akan dia, akan raisahum. Khalid pun taweh. Taweh lagi igak tua ya dulu. Tua bagi Jam'in Azim ataupun Adadin Azim daripada Fok Faris. Maka Khalid pun betul sah tentera-tentera Islam. Lepas tu masuk taweh, masuk ke apa? Masuk igak bagi ketua mereka itu. Ketua bagi Fok-Fok yang ada di Ainut Tamar. Lepas daripada Khalid tu taweh ketua dia, kepala dia, fan hazama qaumuhu, maka terkalahlah oleh kaumnya, kaum bagi Raisim ataupun kaum bagi siapa dia, yakni kaum bagi Al-Farisi ataupun Al-Fursi tu kalah. Khalid pun masuk pergi betulkan akan sah-sah dia. Lepas tu Khalid pun tawai bagi Fok-Fok dia dan ketua dia. Lepas dah tu fan hazama qaumu, maka terkalahlah oleh kumpulannya, kumpulan bagi Raisim ataupun kumpulan bagi Al-Fursi sana. Deh. Kalah tu min ghairi qitalin, daripada tak ada kena perang. Jadi kalah tu tak ada kena perang.
Sebab apabila Khalid tu betul kasah tertera Islam, lepas dah tu Khalid pergi serai ketua mereka. Gi igat tua mereka, gi igat kepala mereka. Lepas pada tu kalahlah oleh kaum bagi tu. Kaum bagi Fuk Farid hak yang ada di Ainut Tamar dan pula kumpul Irama tu kalah dengan sendiri. Apabila kalah mereka itu dengan tak ada kena perang Khalid. Walamma ra'a zalika dan tak kalau nampaklah dimakan itu. Dimakan itu dimakan mana? Dimakan itu dimakan Khalid tu zalikal mazkur ay min taswiyatihi sufufahu fa asarrahu fanhazama qaumuh ni. Tengok. Walamma ra'a dan tak kalau melihat akan dimakan itu dimakan al-mazkur ay min taswiyatihi sufufahu wa asarrahu tu fa asarrahu fanhazama qaumuh. Dan tak kalau melihat dimakan itu dimakan tersebut daripada menyamu Khalid akan sosahnya. Lepas dah tu Khalid tawar bagi tua mereka. Lepas tu kalahlah oleh kaumnya, kaum bagi mereka, kaum bagi kumpulan bagi Fuk Farid ni. Lepas tu nampak akan dimaki tu Bahram oleh Bahram. Bahram pun nampak weh. Nampak dimakan berlaku. Mula-mula tu pakak lek nung kumpulan besar. Orang ramai, tua pun ada. Lek Khalid ni pun betul ke akasah. Nak pergi mari. Khalid pergi tawarkan tua mereka. Apabila Khalid tawar tua mereka, mereka pun kalah. Oleh kawan mereka tak lawan. Apabila tak lawan, haraba lari ia Bahram. Bahram pun lari weh. Lari apabila tengok lagu tu Khalid pergi tawar tua mereka. Lepas pada tu kaum mereka pun terkalah sebab diigatkan akan tua. Maka lari haraba haraba lari ia Bahram. Huwa ia Bahram wa jaishuhu aidan. Dan tentera bagi Bahram tu pula. Tentera pun lari. Bahram diri pun lari. Apabila tengok Khalid tawarkan tua mereka, lepas tu kalahlah oleh kaum mereka dengan tak ada perang. Bahram pun lari. Nampak tak ada jalan, lari Bahram dan tenteranya. Wa taraka dan meninggal ia Syafi'i. Lari ke? Ya Allah. Derah Syafi'i. Wa taraka dan pula meninggal ia siapa dia Bahram? Al-hisna akan kotanya. Ia pun tinggal 3 trik Syafi'i lalu dah. Wa taraka dan meninggal ia Bahram al-hisna akan kota. Tinggal kota dia. Sebab tengok tua dia kena igat, pokok kaum-kaum pun terkalah, maka dia pun lari tinggal kota. Fatahassana bihi. Maka berkotalah dengan dia al-munhazimun oleh orang-orang yang terkalah. Fatahassana maka duk berkota dengan dia dengan al-hisni dengan kota yang lari oleh barang ni al-munhazimun oleh orang-orang yang terkalah mereka itu di dalam medan peperangan dengan Khalid di Ainut Tamri. Apa ni? Buat kalah-kalah ni pakak duk berkota duk dalam kota ada pun tua daripada barang lari perak dah lari yak berupuh dah. Lepas tu Fok duk berkota lagi, duk le kota lagi, kena Fok kalah-kalah. Lepas Fok kalah-kalah duk le kota ni, wasta'manu dan minta keamanan mereka itu al-munhazimun. Minta keamin ni, minta santusa, minta keselamatan li Khalidin bagi Khalid. Minta keselamatan mak weh, cak ikan weh. Wasta'manu dan minta santusa lah mereka itu al-munhazimun li Khalidin bagi Khalid. Minta santusa, minta teramih, minta keselamatan daripada Khalid. Falam yu'amminhum maka tidak wika amini ia Khalid. Sayuti maka tidak beri keaminilah ia Khalid serabut ni weh. Nerak tu menerak ni weh. Falam yu'amminhum maka tidak meaman ia Khalid hum akan mereka itu akan al-munhazimin. Khalid pun tak ada wika amin ni. Dia mau tu minta selamatlah kami duk le kota ni. Minta wisantusa kami duk le kota. Tapi Khalid tak beri keamin ni dak kepada mereka. Lepas tu thumma ba'asa kama dia membangkitlah ia Khalid
Khalid pun bakit. Lepas pada tawarkan kota Ainut Tamar, igatkan ketua mereka dan kalahlah oleh kaum mereka. Lepas tu lari oleh Bahram, tinggalkan kota. Tapi puak yang ada oleh kota lagi, puak yang kalah-kalah. Lepas tu minta ke Amir pada Khalid. Khalid takwih. Lepas tu Khalid patah, utuh. Bil khumusi. Dengan satu bahagian daripada harta ghanimah yang ditawarkan daripada Ainut Tamri. Hatta lagi wal basyarati, dan Khalid pun utuh berita kesuka berita kesuka berita gembira, dan pula dapatkan satu bahagian kumuh daripada harta ghanimah. Hatta lagi ke mana, bakit ke mana? Ila Abi Bakrin, gi kepada Abu Bakar di mana? Al-Madinatil Munawwarah. Habis kat tu, habis masalah Ainut Tamar. Nah, Fathu Daumatil Jandali cik lagi. Ai hadza ini, jangan duduk negara banyak sangat. Lagi suruh mai duduk depan ni, fort negara. Tah mai baca depan ni. Dah tengok negara pak suruh mai duduk depan ni, baca, duduk baca ya. Fathu Daumatil Jandal. Ini satu bahasa nak membuka akan negeri ataupun satu tempat Daumatil Jandal. Peringat molek fort negara. Negara tadi suruh mai depan ni, suruh baca gati kita. Fathu Daumatil Jandal, ini satu kan apa? Pembuka bagi Daumatil Jandal. Thumma kemudian gawa ai ba'da fathihi Ainat Tamri, selepas daripada Khalid itu membuka Ainat Tamar, sara berjalan ia Khalid pun berjalan min Ainit Tamri, permulaan daripada Ainit Tamri. Apa mula daripada Ainit Tamar? Lagi pula Khalid ni hal kaunihi qasidan, hal keadaan Khalid tu qasak Khalid, menuju Khalid, menghadapi Khalid. Daumatal Jandali, baca daumah tu maf'ul bagi qasidan. Hal keadaan Khalid menuju ia Khalid, qasak ia Khalid. Daumatal Jandal, gi pada satu tempat nama Daumatal Jandal. Daumah lah. Kenapa? Khalid gi tepas pada tawar, lepas daripada serai Ainat Tamri, berjaya Khalid dapat rapahkan harta orang kafir daripada harta yang daripada orang kafir milik dalam kota. Kota Ainat Tamri, ambilkan rapasai harta mereka, duit mereka, harta mereka. Lepas pada tu bagi satu bahagian hatta klik pada Madinah, royak berita kesukaan. Lepas dah tu Khalid mari pula kepada Daumatul Jandal. Kenapa Khalid jalan daripada Ainut Tamri, qasak pergi pada Daumatul Jandal liyu'ayyina. Kenapa Khalid berjalan daripada Ainut Tamri, qasak pergi kepada Daumatul Jandal liyu'ayyina. Baca molek tu, baca dengan asak tu, liyu'ayyina, supaya nak mentakyin ia, nak menentu ia. Dah baca ni, liyu'ina, baca itu sudah. Liyu'ina, bukan yu'ayyina, liyu'ina, supaya nak menolong ia Khalid nak menolong dan nak membantu. Iyadha ibn Ghanamin, Khalid mari daripada Ainut Tamar, lepas serai berjaya dah buka Ainut Tamar, kalahlah daripada kerajaan Faris dan perhimpunan yang ramai yang dibawa oleh Bahram. Maka Khalid tawarkan tua mereka, maka Khalid mari kepada mana? Daumah, Daumatul Jandal, supaya Khalid nak menolong. Macam itu, liyu'ina, supaya nak menolong ia Khalid. Iyadha akan iyat satu peperangan. Satu tua perang ni, iyat ni yang dihantar oleh Abu Bakar mecah dengan Khalid. Supaya nak tolongkan iyat ibn Ghanamin. Bila ni? Ala fathiha, di atas membuka dan peluang negara Islam saat itu. Daumah ala fathiha, di atas nak membuka akan dia akan Daumatil Jandali. Jadi Sayyidina Abu Bakar hantarkan Khalid buka Ambar, buka Ainut Tamri, bukakan Ihrah. Kama dia hantarkan nak Abu Bakar hantar dia tu untuk pergi membukakan Daumatul Jandal. Kama dia Khalid lepas pada serai Ainut Tamar, Khalid mari kepada Daumah untuk nak menolongnya, membantukan akan ia. Tu dia. Sekat tu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang kat dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak bercara masalah sirah Ammar. Ammar tunjuki di atas tutup. Maka tutup tu orang panggil sirah Ammar. Kama dia sirah Ammar saat itu, tunjuki di atas tutup. Tapi masalah sirah Ammar mula-mula sekali kalau di atas jalan itlaq tak ada kain.
Maka amma tunjuk di atas wujub. Tunjuk tak pasti, tunjuk tak wajib. Malaikat ada dalil yang memalai kata amma tu tak wajib gi pada sunat ataupun gi kepada haram. Deh. Maka kita nak bicara lagi amma ni adakah diri sirah amma, diri lapang amma, kelima fi amma ni berbilai-bilai. Sebut kata idrib tunjuk tah pukul berbilai ataupun if'al kaza tunjuk tah berbilai, aqimus solah tunjuk tah bilai semaya. Dah asalnya. Di atas perkataan yang sahih amma tak tunjuk di atas berulang-ulang. Bukan royak tah suruh buat ya. Agak panggil suruh bil fi'lil matlub, dengan perbuatan yang ditutup oleh al-amir. Tengok. Lagi pula kata wa muqabilus sahih, dan bermula muqabil. Apa muqabil? Yakni perkataan yang melawan ni. Tu makna kata wa muqabilus sahihi ay wa muqabilul qawlis sahih, dan bermula perkataan yang melawan ni as-sahih. Hak yang betul tak melawan, tak berbilang-bilang kan amal. Muqabil sahih annahu khabar, ialah bahawasanya nyasiratul amri ataupun al-amr ni yang qatadi mengandaki ia aman nabi at-tikrar akan berulang-ulang. Jadi sebelah balik muqabil perkataan yang lawan sahih, ia kata berbilai-bilai. Sebut kata idrib Zaidan, pukul engkau akazib. Mana tahu pukul. Sebut kata aqimus salah, lepas semaya kena semaya, pas semaya. Mana berbilai-bilai. Tengok lagi. Apabila muqabil sahih annahu yaqtadi tikrara, fatafriq pada muqabil sahih. Fatafriq. Fayastaw'ibul ma'mura bil fi'lil matlubi ma yumkinuhu min umrihi. Baca molek. Fayastawibu, maka meratai ia. Maka mengumum al-ma'murah akan seorang yang kena titah. Tak molek. Al-ma'mur seorang yang dikena suruh. Patut al-amid seorang yang suruh. Patut al-ma'murah bihi karo yang disuruh. Tak molek. We faham lafaz fi'il dah. Lafaz Arab molek. Kadang-kadang orang kita ngaji tinggi tak reti mana amir, mana makmur, mana makmurum bihi. Supaya kita ngaji kan mana baik, mana mustari, mana kau benda yang dijual. Dia kena reti lapar baru tak makna kena supaya mana mahkum, mana mahkumu alai, mana mahkumun bih, mana kau hakim. Hakim orang yang berhukum, mana orang kena hukum. Kalau hukum tak dia agak apa, kena berjara. Hukum tak dia kena bayar. Tu orang ni mahkumun bihi. Orang dia kena hukum panggil mahkumun alai. Orang hukum nama hakim. Faham molek lafaz tu. Lafaz Arab kita kena kena jelas so baru kita pasal makna kena. Masa duduk luar negeri dulu. Ngaji ni radak piatu. Duk nak cuk roh piatri. Tapi duk tak faham lagi mana mahkum alai, mahkumun bih. Ni sebab tu adik-adik semua pelajar-pelajar ni nak ngaji luar negeri boleh. Tapi kalau gi ngah tak reti nahwu, gi ngah tak reti sorang, gi ngah tak ada ilmu alat rumah, gi sana pada boleh lurah itu ya. Tapi ilmu klik lagu tu ya tak ada boleh apa. Nak klik wak orang tak leh. Cuma boleh reti lurah kecil Arab reti lah. Faham lah, tapi nak baca kitab tu tak boleh. Sebab apa? Sebab ia tak ada asas. Gidek ni pun duk bengai dengan klik Arab, duk bengai dengan mengaji, tak boleh apa. Sebab tu orang nak pergi luar negeri, isi we penuh dulu. Isi nahwu we penuh, isi sorah we penuh, isi mantik we penuh, ilmu alat tu we penuh dulu. Ni ki sana nak bergaduh ngaji tu ujawi nahwu kawe tak faham tak reti we. Lepas tu Arab ngajar, tak ngajar baik kita dah bro mek maksud. Bro mek maksud. Lepas tu kita reti dah. Kita tak ada ilmu lagi, tak faham nak baca kitab di tak mana. Tu kena faham molek tu. Fayastaw'ibul ma'mura, maka meratai akan seorang yang dikena suruh. Maka sebut kata idrib Zaidan. Siapa dia kena tika ni kena suruh. Kita tengok misal tengok ni tengok dulu lapar. Idrib Zaidan, pukul engkau akan Zaid. Ni we faham dulu. Zaidan we faham pakar-pakar. Faham cara pitah lalu. Zaidan nama kat apa? Ada al-ma'mur. Ada seorang gawa. Idrib anak pukullah oleh engkau. Deh apa ni apa? Pukullah oleh engkau seorang ni engkau. Ni makna al-ma'mur seorang yang dikena suruh. Ni engkau tu. Ni dikatakan ke al-ma'mur. Siapa dia orang suruh? Ni orang atas dah kita.
Tok ngulu kita kok orang debel lebih dari kita. Maka kita tu yang pukul tu idrib, anak pukul lah oleh engkau. Maka engkau ternama al-ma'mur, orang dikena kita. Siapa dia kita? Seorang yang lebih pada engkau. Apa tu mana dah? Gi pukul lah. Mana al-ma'muru bihi, perkara yang disuruh dengan dia. Perkara suruh dia tu ke? Apa yang mulai? Al-ma'muru bihi ke apa dia? Ialah ad-darbu. Pukul tu lah dia panggil perkara disuruh. Deh. Fayastawibul ma'mura, maka meratai dan umum melekapi akan seorang yang disuruh. Bil fi'lil matlub, dengan perbuatan yang ditutup. Maka meratailah apabila suruh seorang, orang lebih pada kita tu suruh kita, maka meratailah akan makmur seorang disuruh dengan perbuatan yang ditutup. Meratai akan dia kena buat. Makna perbuatan ataupun meratai akan seorang yang disuruh dengan perbuatan yang ditutup. Meratai mayumkinuhu, oleh barang yang termungkin ia al-ma'mur hu, akan dia akan barang. Oleh barang yang termungkin bagi, terharuh bagi al-ma'mur, akan dia akan barang min umrihi, daripada umurnya umur al-ma'mur. Makna apabila dititahkan seorang suruh pukul, benda disuruh dengan dia ialah pukul. Pukul akan zaid. Makna ketika ni orang panggil al-ma'mur ni duk meratai akan dia oleh barang yang termungkin ia makmur akan dikatakan barang daripada Allah. Lah mana ia kena buat oleh umur dia. Misalnya dia mau suruh pagi ni, idrib Zaidan, dia mau suruh pagi ni. Misalnya kita suruh, Harif, idrib Zaidan, idrib Syarifan, mempukullah Syarif. Maka orang panggil nak misah ni. Kita ni saya ni kata kepada Harif, idrib Syarifan, engkau pukul akan Syarif. Maka Harif ni dinama al-ma'mur, seorang yang dikena titah. Kita ni nama al-amir, orang yang dititah. Titah apa? Titah dengan al-ma'mur bi, suruh pukul. Maka suruh pukul, maka diri suruh pukul ni meratai dan mengenai dan melekapi di atas diri bagi Harif. Orang panggil oleh barang yang termungkinlah akan dia tu daripada umur, mana dia kena buat. Dia kena buat. Dia kena kerja. Perkara yang ditutup, perkara yang dititah. Daripada umur dia. La bayana. Tidak wi keterangan. Tak ada wi nyata. Tidak jenis keterangan. Li amadil ma'muri bihi. Bagi berpanjangnya masa. Bagi lanjut masa tu bila wak. Tak ada royak. Royak kata wak tu panjang deh. Bila masa tu bila tak. Tapi daripada umur dia, makna kata termungkin bagi dia pada umur, makna dia kena buat perkara yang ditutup. Tak ada royak atau panjang sehari ke 2 hari ke 3 hari ke sebulan dak li amanil ma'muri bihi, bagi perkara yang gawa yang disuruhkan dengan dia jaga apa perkara disuruh. Kalau pada idrib ialah ad-darbu. Kalau if'al kaza al-fi'lu. Perkara disuruh tu tak ada royak lanjut sehari ke 2 hari 3 hari, tak ada royak. Kenapa boleh kata tak ada nyata, tak ada terang bagi kita berlanjut perkara yang disuruh sehari ke, sejak ke, 2 jam ke, lepas pada ni 3 jam, tak ada ayah. Kenapa? Kerana lingtifai murajjihi ba'dihi ala ba'din. Kerana ternapi dan tertolak oleh perkara yang mengkuat ba'dihi akan setengahnya setengah daripada al-ma'muri bihi. Kerana ternapi perkara yang merajah, perkara yang mengkuat bagi setengah al-ma'muri bihi tu, tak ada perkara yang merajah. Hai kata mu kena pukul tu lepas ni sejam weh. Kata mu nak pukul lepas dah ni 2 jam weh, ataupun mu nak pukul tu esok kan. Tak ada. Perkara yang merajah, perkara yang mengkuat bagi setengah bagi al-ma'muri bihi, tak ada. Ala ba'din, di atas setengah. Dah. Tengok lagi. Wa qila, dan kata ki, ai wa qala ba'duhum. Tengok weh. Dan katalah oleh setengah mereka itu ai ba'dul mufassilin. Gitu. Wa qawaqil ai wa qala ba'duhum gawa al-usuliyin, ulama usul. Ia kata yang qatadi menganakilah ia siratul amri. Gawa dia al-marrata, nak pada sekali. Al-ma'muru bihi tu suruh buat juga sekali. Bukan atas jalan darurat, kata ke. Waqil, dan kata ke ai waqala ba'du lagi bil waqfi, dengan diberhentikan dia. Tak ada nak goyak tah sekali, tak ada nak goyak tah 2 kali, tak ada nak goyak tah 3 kali, berhenti. Sebut kata amal suruh. Nak goyak suruh buat benda hak dititah.
Tak ada royak sekali, royak dua. Tak ada. Orang panggil berhenti daripada sekali, 2 kali, 3 kali. Tak ada nak royak. Atau mana? Mauquf. Diberhenti akan dia dari kanak ki berbilai-bilai ataupun sekali, 2. Dah. Kata ki-nya. Wattafaqal qailuna. Tengok weh. Dan telah sepakat oleh orang-orang yang berkata mereka itu. Berkata bi annahu dengan bahwasanya al-amr ni la yaqtadi tiada menganaki lah ia amah. Amah tu tak ada menganaki. Nah, tidak menganaki. Deh. Tikrara tak ada menunjuk di atas berulang-ulang. Tengok weh. Ala annahu iza ulika. Kata tak ada tunjuk berulang-ulang. Ala annahu di atas bahasa. Iza ulika apabila ditaklik akan siratul amri. Ditaklik, digantung, ditamak. Ala illatin sayuti. Di atas ilat mana muhaqqaqatin yang ditahakku akan dia. Dicerakkan akan dia. Makna sirah amat tu digantung, ditaklik, disakuk di atas ilat yang gawa, yang dicerak, dinyatakan dia. Lagu anda tengok. Nahu zana jika berzina ia seorang. Tengok. Jika berzina tu ing tu taklik dengan ing, sakuk dengan ing, tamat dengan ing. Ing zana jika berzina ia seorang. Fajliduhu. Maka hendak menjilik oleh kamu, maka hendak memukul oleh kamu dengan rotai wirapak dengan kulit. Dia akan azani seorang berzina. Deh. Kama dia apabila ditaklikkan akan amal, maka jika ditaklikkan akan amal, mana amal? Ing zana. Ing zana tu orang panggil ing taklik. Mana fi amal? Fajlidu. Maka ditaklikkan amal, digantungkan amal, disangkutkan amal di atas ilat yang ditahqiq, dicerakkan akan dia. Maka ketika ni amal ni tunjuk kita berbilai ke tak berbilai. Tengok. Annahu apabila ditaklik akan amal di atas ilat yang ditahqiq. Annahu nascaya bahasanya. Ialah bahasanya, nascaya bahasanya nya amal ni yang qatadit tikrara. Menunjukilah ia di atas berulang-ulang kali. Tengok. Ni. 2-3 perkataan mari nah. Tengok. Jadi musannif kita wari. Nah, tengok. Tengok dia katanya siratul amar. Sirah amar kita kata kalau if'al kena pada hamzah fa'ilah. Tu orang panggil sirah. Itu dikatakan lafaz madatul amri. Madah amar. Kamana tubik 2, 3, 4 perkataan daripada siratul amar. Fatimah ni ilmu yang sangat tinggi dah ni. Lepas tu kalau kita boleh guna sini, kita boleh tahu, boleh baca oleh tafsir. Lepas tu Tuhan kata, aqimus salah. Hendak berdirilah oleh kamu akan semaya. Kamu dia berdiri ke semaya tu, Tuhan royak atas semaya tu berbilai tak berbilai. Kalau tengok pada soreh lafaz, tak ada berbilai. Malaikan illa ma dalilu ala annahu ala tikrar. Illa ma dalil, malaikan ada dalil yang tunjuk kata berbilai. Apabila ada dalil, fayuk malubi. Maka wajib kita kena beramal dengan dalil. Ni mari dalam hadis, mari dalam Quran, mari dalam tafsir. Maka kita ngaji dah seramat, asalnya amal tak ada tunjuk tak apa-apa. Tunjuk tak suruh sah, tunjuk tak titah, suruh buat, suruh kerja. Tengok. Wal qaulus sahih, perkataan yang sahih. Perkataan yang betul, kata yang sempurna. Ala annahu di atas bahasanya al-amar, sirahman ni. La yaqtadi, tidak menganaki at-tikrar. Pertama tak ada tunjuk di atas berbilang, berulang. Dah. Lagi pula walal marrati dan di atas sekali, tak juga. Tak sekali pun tak, di atas 2 kali pun tak, 3 kali pun tak lah kah? Lakinil marrata daruriyatun. Tetapi ada juga amal tunjuk tak sekali. Hak tu tak jalan kepik. Sebut kalau tak amal, ya kena apa? Kena menunaikan akan al-fi'lul matlub. Apabila ada orang suruh kita, orang lebih pada kita suruh kata, izhab ilal madrasah, if'al kaza, izhab ilal madrasah, ishrab, hendak minum engkau. Apabila orang suruh kita minum, orang lebih pada kita, maka kita kena buat perbuatan minum tu sekali. Maka sekali itu kerana kita nak tunaikan akan al-ma'muru bihi. Dah. Kamar dia tunjuk tak sekali, itu di atas jalan kepik. Nah, tapi asal tak ada tunjuk tak 2 tak 3. Li'anna man kusida, kerana barang, kerana sirama, kusida, dikosak dengan dia dengan mah. Dikosak dengan dia dengan sirama ni, min tahsilil ma'muri bihi. Daripada nak menghasib perkara yang dititah. Tu yang asamah.
Kosa amal. Tujuan amal nak menghasil perkara yang dicerita. Kalau suruh pukul, pasti kena pukul. Kalau suruh buat, pasti kena buat. Kalau dia kata, imshi ya Zaidu, hendak berjalan lah ulang kau. Kita nak berjalan. Atau dia kata, iktarib, hendak berdekat ulang kau. Kena dekat. Sebab untuk guru kata kita lah. Iktarib, qarib. Masuk dekat-dekat. Maka kita kena tunai al-ma'mur bika. Jadi al-qarbu, pakat rapat-rapat. Deh. Asal amal nak menghasilkan perkara yang disuruhkan dengan dia. La yutahaqqaqu, tiada dicerak, tiada dinyata, tiada ditahakkuk al-ma'muru bihi ni illa biha, malaikan dengan dia, dengan siratil amr. Nak cerak kata perkara yang dicerita maka dihasilkan dia, digapo didapat dia, nak cerak tu malaikan dengan sirah amr. Ngana? Nahu if'al kaza wa kaza. Perhati molek. Hendak memperbuatlah engkau seorang Zaid, seorang apa? Seorang rajul. Kaza begiye dan begiye. Kama dengan ketika ni ada seorang yang suruh tu nama Al-Amir. Amir ni kena kepada seorang yang lebih mentitah dan menyuruh. Kama dia menyuruh anta, domain mustatir dan anta, itu namanya al-ma'mur. Seorang yang dikena titah, seorang yang dikena suruh, maka al-ma'mur. Apabila seorang ni ia kena suruh dah, disuruhkan oleh al-amir, maka pasti ia kena tunaikan perkaranya, ialah al-ma'mur bihi. Al-ma'mur bihi itulah perkara yang ditutup, yang dikanaki oleh al-amir, suruh buat mengijakan akan dia. Deh. Maka asal amal tak ada royak tas sekali, tak royak tas dua kali. Kalau dia dapat juga amal hasil sekali, itu di atas jalan kepik. Itu perkataan yang sahih. Wa muqabilus sahih, dan perkataan melawan ni sahih. Deh. Annahu yaqtadi tikrara. Sirah fi amal ni tunjuk ki di atas berbilang-bilang. Mana kata? If'al kaza wa kaza. Buat engkau. Lepas buat, engkau buat. Lepas engkau buat pula. Jangan nak berhenti. Buat semua. Tunjuk kata berulang-ulang kali. Deh. Surah ini berbilang lepas buat pula, lepas buat pula. Ini perkataan muqabilus sahih. Dan perkataan Q yang pertama, qilul awal, al-qilul awal. Q pertama mana? Huwa annahu yadullu alal marrah. Bahasa sirah amal ni tunjuk Q di atas sekali. Buat sekaligus cukup. Buat sekaligus al-ma'mur bi madarah cukup bila. Tak buat pula tak ada apa. Mana kita kata tengok. Nah, idrib Zaidan, engkau pukul Zaid. Maka fa inna lafzal amri, iaitu idrib dalun ala marratin darbin wahidin. Tunjuk di atas pukul sekali. Maka apabila pukul sekali menghasilkan ma'mur bi sekali, maka cukup dah madarah berhenti, tak ada apa dah. Deh. Dan al-qilus saniki yang kedua, annahu mauqufun. Sirah amal tu diberhentikan dia. Nak kata sekali pun tak leh, nak kata dua kali pun tak leh, nak kata tiga kali. Supaya perkataan ni diberhentikan akan dia. Ulama tak ada kata kau tu kau ni. Senyap situ. Senyap situ. Supaya kita kata lafaz Zaidun. Belum pada masa ambil Zaid, nak kata Zaidun tak leh. Nak kata Zaidan tak boleh, nak kata bahkan panggil lafaz ni lafdun mauquf, lafaz yang diberhenti daripada i'rab. Lafaz diberhenti pada i'rab macam nak kata Zaidun tak sebab tak ada amil ja'ah, tak ada amil qamah, kata macam mana? Zaid wakah. Nak baca ma Zaidun tak boleh sebab tak ada amil ja'ah. Nak baca Zaidan tak ada amil ra'ah. Maka kelimah ni diberhentikan daripada i'rab. Supaya dia berhenti daripada berbilang. Nak kata amal tu sekali dua kali, berhenti. Ni kata okey. Tak ada kali, tak ada dua kali, tak ada tiga kali. Berhenti daripada kata wajah kata berbilang-bilang amal. Wal makna anna siratal amri mauqufatun ay la tadullu ala tikrar walal marrah wala marratai. Idrib Zaidan fa innahu la yadul ala darbatain wa darbin wahid. Kada tunjuk aku. Kali dua kali dak. Berhenti daripada kata sa dua atau sa. Tak ada berbilang-bilang tu kata kes kat tu. Kamu dia kata wallahu a'lam. Wa summiya hadzan na'tu haqiqiyan, dan dipernama akan ini na'at tu na'at hakiki. Kenapa panggil na'at hakiki? Kerana yang mengikut part daripada 10. Ataupun na'at hakiki ni orang panggil na'at yang merafu akan domain mustati. Domain mustati yang rujuk klik kepada man'uaidah. Wasumiyah azan na'tu, dan dipernama akan ini na'at dengan Zaidi. Dipernama akan ini na'at haqiqiyan, ainatan haqiqiyan. Dinamakan na'at hakiki.
Apa nak hakiki? Yakni nak mengikut pak daripada 10 ataupun nak yang merofuk domi mustati yang rujuk klik pada man'u. Kerana apa boleh panggil nak hakiki weh? Li jarayanihi, kerana berlaku nyo anak ti, berlaku alal man'uti, mengikut di atas man'u dia, lafzan wa maknan. Mengikut pada lafaz dan pada makna. Lafzan asalnya ai fil lafzi, dia panggil mansubun binaz'il khafid. Tapi kita nak baca al-lafzi lalu tak boleh, sebab dia panggil harahnya apabila dihazah maka dia masuk daripada amil yang lemah pada beramal. Sebab tu nak baca lafzan, sebab apa bagi nasab tulis. Sebab apa dia panggil mansubun binaz'il khafid, maka kita nak jar dengan harah jar yang mahzuf tak boleh. Kerana harah jar yang mahzuf tika ni dia lemah pada beramal. Apabila lemah beramal nak kata al-lafzi tak boleh. Apabila tak boleh, maka kita baca dengan lafzan. Wi harakat nasab pada gawa, pada majrur bagi harah jar mahzuf. Sebab apa? Bagi serengeng-rengeng ialah bagi patah. Baik dah. Kerana apa mansubun binaz'il khafid kena baca dengan nasab. Asal dia majrur bagi harah jar mahzuf. Tapi kerana apa? Kerana harah jar mahzuf nak beramal dia tak gerak. Apabila tak gerak, wi baris dia bagi nasab segawa. Serengeng-rengeng baris ialah nasab, ialah patah. Tengok. Amma lafzan ay amannatu yatba'u man'utahu lafzan gitu. Amma lafzan ay amannatu yatba'u man'utahu lafzan. Ada pembermula na'a yang mengikutlah ia akan man'u dia pada lafaz ni. Ada. Fali annahu, maka kerana bahawasanya na'a ni tabi'un lahu, mengikut ia, mengikutnya gitu. Tabi'un mengikutlah ia na'a lahu baginya, bagi al-man'ud fi i'rabihi, pada i'rabnya, i'rab man'utihi. Na'a ni kita tasababi ni ia kena mengikut akan man'ud dia. Kalau rafu' sama rafu', kalau muzakkar sama muzakkar, mufrad sama mufrad, makrifah sama makrifah, ya kena turut, kena ikut. Pada lafaz. Wa amma ma'nan ay wa amannatu yatba'u man'utahu ma'nan, dan ada pun bermula ma'at takdir molek. Wa amma ma'nan ay wa amannatu yatba'u man'utahu ma'nan. Tengok fali annahu, kerana bahawasanya na'at ni nafsuhu, ialah dirinya, diri bagi al-man'ud fi makna. Na'a ni kalau kita kira ni sebuah makna, dia tu kena kepada diri man'ud pada makna dah. Lagi-lagi. Wanna'tu sababiyu, dan bermula na'a sababi. Apa na'a tersebab? Na'a tu dia panggil sababi, suku sakat, ataupun dia panggil tersebab, panggil na'a ia ni. Tengok. Huwa iyo anak tu sababiyu. Ayat sikit ni. Al-jari, duk berlaku ia, berlari ia, ala ghairi man, di atas lain daripada mereka. Ya duk berlari, duk berlaku di atas lain pada mereka. Ni pelik sikit ni, orang panggil masuk mantik bahasa-bahasa. Na'at ni duk berlari, duk berlaku di atas lain pada mereka. Lain pada mereka. Huwa ia na'at semua ni lahu, baginya, bagi man, fil makna, pada makna. Tadi kita misal apa? Wa yatba'u, dan mengikutlah ia anak tu sababiyu man'utahu, akan man'u'nya, man'u' bagi na'at sababi, fisnain, pada 2, min khamsatin, daripada 5. Na'at sababi kurang-kurang na'at, sekurang-kurang na'at kena mengikut 2 pada 5. Mana 2 pada 5? Wahidun minar raf'i wan nasbi wal jarri. Mula-mula sekali kita tahu nasab rafa' bisa. So wa wahidun minat ta'rifi wat tankiri, dan satu lagi daripada mengikuti na'at kamat'ud ialah mengikuti daripada makrifah nakirah, makrifah qamit nakirah. Tengok. Wa yutabikun na'tu, dan bersepakatlah oleh na'at. Pergi dulu wa yutabikun na'tu, ingat negara. Dan pula muafakatlah oleh na'at marfu'ahu, akan marfu'nya, marfu' na'at. Mengikut akan marfu' dia. Dia mengikut akan marfu' dia. Kalau marfu' dia rafu', tengok mengikut akan marfu' al-zahira, yang zahir. Yang kena mengikut akan marfu' yang zahir. Marfu' yang zahir mana? Marfu' dia fa'il dia tu yang zahir tu.
Dia kena mengikut kalau fa'il ya mu'annas, dia kena mu'annas. Kalau fa'il dia saat ni tu kita katanya lah. Muzakkar, dia kena muzakkar. Walaupun man'u dia tu muzakkar, dia kena mu'annas. Misalnya, kita tengok lagi. Mengikut saat itu marfu'ahu az-zahira fi isnain minal khamsatil baqiyah, daripada 5 yang tertinggal. Wahidun minal ifradi wat tasniyati wal jam'i. Kata setengah mengikut daripada mufrad tasniyah jamak. Ala lughatin, di atas satu logat. Ai ala lughatin qalilatin, di atas logat yang sedikit kata hai. Anak sababi ni kena mengikut daripada apa? Mufrad tasniyah jamak. Hak ni orang panggil di atas logat yang dhaif, di atas perkataan yang sikit ataupun bahasa Arab yang sikit. Tapi di atas perkataan yang kuat, perkataan yang ramah, kata yang banyak yang galiknya, na'at hakiki kena mengikut pak gawa 2 daripada 5. Tapi kata setengah lah, 2 pada 5 furfara, rafa' nasab rafa' miksa. Lagi pula makrifah nakirah miksa. Sebab tu musannif kata dalam kitab kan, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'firihi wa tankiri. Kita tengok dalam Taimiyah. Musannif kita Abdullah bin Sahajah tanah. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankiri. Musannif katanya tu ya dalam Taimiyah. Kemudian tok guru kita dan fok-fok tahqiq kita tanah. Ini ulama dan musannif kita Abdullah bin Sanhaji, dia ambil sekurang-kurang daripada nak, dia kena mengikut daripada 2 pada 5. Ni orang panggil kaedah yang paling kurang suk bagi nak mengikut man'uk 2 pada 5. Hak ni sekurang-kurang. Sebab tu musannif kita uri balatan dalam Taimiyah 2 daripada 5 mana? Fi raf'ihi wa nasbihi miksa wa ta'rifi wa tankiri miksa. Maka 2 tu daripada 5 tu. Tengok. Tapi kata logat yang dhaif, logat yang kuita, mengikut pada mufrad tasniyah jamak weh. Wa wahidun minat tazkiri wat ta'ni. Ni luah yang sikit kan ni. Dak tengok. Nahwu marartu bi rajulin. Lalu aku kok tepi laki-laki. Laki mana? Qaimatin ummuhu. Yang berdirilah olehmu. Tengok. Na'at dah. Masalah na'at. Tengok molek. Masalah na'at. Na'at ni kita pun sifat. Boleh panggil belakang na'at pun boleh panggil. Sifat pun boleh panggil, wasah pun boleh panggil. Ni nama dia. Sifat kalau misalnya sebut tak sifat gulawai mausuf. Kalau sebut kata na'at, gulawai dia man'un. Kama dia sebut kata na'at. Berarti sini sebut kata na'at di dalam nahwu dia tubik pada 2. Ada na'at hakiki. Cara dah kadang-kadang mengikut di segi lafaz kan man'uk dia. Kadang-kadang di segi makna. Kalau tengok na'at mengikut 4 daripada 10 di segi lafaz tu dia panggil na'at tu na'at hakiki. Kerana berlaku kan na'at di atas man'uk dia. Berlaku na'at di atas man'uk pada lafaz, mengikut pada lafaz. Sama rofuk, sama nasak, sama jah, ataupun sama mufrad, sama tasniyah. Tu mengikut pada lafaz. Di segi makna, diri na'at tu kena kepada man'uk pada makna. Tengok. Kamu dia na'at hakiki fayat ba'u man'u. Tahu dia mengikut, dia turut. Dia tiru. Bagi man'uk dia tu pada 4 daripada 10. Kamu dia 4 pada 10 tengok. Ja'ani Zaidun al-aqilu. Sasilan. Telah datang akan daku oleh Zaid. Zaid mana? Al-aqilu. Yang berakal. Ia. Dalam ni ada ia, ni ada huwa. Sebab tu, mula-mula kali. Kita nak kenal na'at hakiki ke na'at sababi. Na'at hakiki, dia kena ada domi dalam na'at. Kalau mana domi dalam na'at al-aqilu takdir huwa. Maka domi ni rujuk klik kepada man'u. Ni boleh kita cetak ni na'at hakiki. Pasal ja'ani Zaidun al-aqilu. Telah datang akan daku oleh Zaid yang berakal iyo Zaid. Ni boleh kita kenal atau na'at di sini. Na'at hakiki. Na'at sunguti. Kamu dia tengok sini. Ni dia kena mengikut na'at hakiki. Dia kena mengikut 4 daripada 10. Asalnya marinya rabuk dia 10. Lepas tu turut tu daripada 4 daripada 10. Tak apa dah. Mana kita bila? Serofuk nasak kofat 3. Muzakkar mu'annah 2. Jadi 5. Lepas tu campur lagi ifrat tasniyah jamak. Berapa? 5 campur dengan 3, 8. Lepas tu makrifah tangkid, jadi 10. Maka 10 ni kalau turut semua kan ada. Turut setengah-setengah ya. Daripada 4 daripada 10. 4 tu daripada 10. 4 tu setengah pada 10. Tak apa dah.
Kalau berkata pasti nak turunkan man'u dia dalam 10 we cukup 10. Tak. Pak daripada 10 tak apa tengok. Kita tengok al-aqilu ya turun Zaidun. Segi 8, tengok. Kita tengok 3, rafu' nasab qafa. Kita nak ambil rafu' nasab qafa nak ambil apa? Kita ambil sebelah balik rafu'. Zaidun rafu'. Al-aqilu pun kita kena baca rafu'. Mengikut akan Zaidun baca al-aqilu. Sama-sama rafu'. Bahasa Zaidun dikatakan isim alam, al-aqilu tak panggil isim alam, panggil isim fa'il. Hak tu tak ada nak bahas. Bahas turutnya tu segi baris. Rafu' sama rafu'. Tak ada nak bahas ni isim alam weh. Ni isim adalil tak ada nak bahas itu. Bahas tu juga kata rafu' sama rafu'. Zaidun rafu', maka al-aqilu rafu', maka ambil sa. 3 tu ambil sa. Lepas tu kita tengok pula Zaidun al-aqilu ni muzakkar ke muannah. Tengok. Zaidun ni orang panggil nama tunjuk tah jatah ke tu nama tunjuk tah tina. Maka ketika ni Zaidun dia panggil nama tunjuk tah jatah, tunjuk tah laki-laki. Maka di antara tazkir muzakkar dengan muannah ni jatah tina mana? Mik muzakkar. Zaidun muzakkar, maka al-aqilu pun muzakkar. Tak ada tak al-aqilatu dak. Tak ada botol tak ni dak. Al-aqilu. Kemudian so lagi. 2 dah turut daripada 2 daripada 5 tu tiga ni. Lepas tu 3 pula ifrad tasniyah jamak. Tengok mufrad tasniyah jamak. Zaidun tasniyah, lafaz tasniyah, lafaz jamak. Jawab kata lafaz mufrad. Al-aqilu pun mufrad. Tak ada kata al-aqila ni. Tak ada kata al-aqilatu. Kata al-aqilu. Pilih sebelah balik mufrad. Jadi 3. Kemudian kita tengok pula Zaidun ni orang panggil isim makrifah ke isim nakirah weh. Jawab tak Zaidun isim makrifah. Makrifah dengan alamiah. Maka al-aqilu tak ada kata aqilun bu al-aqilu bu alif lah. Maka begitu ngikut 2 ke 3 pada sa 2 3 4. Maka 4 ni daripada 10 ni. Maka lagu ni orang panggil na'at ke apa? Na'at hakiki. Adapun na'at sabab berarti mula. Na'tun sababiyun huwal jari ala ghairi man huwalau. Takrif yang punya pelan ni. Nanti kita nak suruh di takrif. Wa yatba'u man utahu fisnai min khamsatin. Na'at hakiki mengikut 4 daripada 10 baru panggil na'at hakiki. Kalau na'at sababi kena mengikut 2 daripada 5. Wahidun minar raf'i wan nasbi khafdi miksa. Wa wahidun minat ta'rif wa tankim miksa. Makna 2 ni daripada hak 5. Mana bila? 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu mengikut 2 ya daripada 5. Mana tengok? Nahwu marartu birajulin. Aku lalu kok tepi laki-laki. Laki-laki mana? Qaimatin. Mik sama-sama wah. Rafu' nasab qafa mik boy. Marartu birajulin. Rajulin ni dikatakan man'u ni. Rajulin dikata man'u. Hak ni dikatakan na'a. Qaimatin nak kata na'a. Kemudian rajulin nama man'un. Qaimatin dikatakan na'a. Maka na'a ni mengikut rajulin tengok. Rafu' nasab qafa, rajulin qafa. Maka sebelah boleh na'a pun kita mik qafa mik baih. Rajulin qaimatin. Tapi na'a sababi kita nak boleh kenal cara mudah. Dia merafukkan isim zuhir. Dia tak ada qaimatin yang berdiri. Ia dak. Yang merafuk isim zuhir dah. Aku lalu ke tepi laki-laki. Laki mana? Qaimatin ummuhu yang berdiri oleh muknya. Ini dia panggil marfu'nya. Marfu' bagi na'a. Dah. Lepas tu kita tarafu' nasab qafa. Kita ambil belalik qafa. Makrifah nakirah. Rajulin nakirah ke makrifah? Jawab kata nakirah. Kita mik nakirah. Tinggalkan makrifah. Makna kata qafa nakirah. Hak ni 2 daripada 5. Daripada syarat-syarat. Nak jadi na'at sababi. Lepas tu kena boleh nak kenal asal laginya. Na'at sababi yang merafuk isim zuhir. Mana marfuk dia? Marartu birajulin qaimatin ummuhu. Ataupun takrif kata huwal jari. Fatih ditarik. Ialah na'at yang berlaku ala ghairi man, di atas selain pada mereka. Jadi yang hidup rafu' akan marfu' dia. Dia tak ada rafu' dhamir mustatir. Berlaku di atas lain daripada mereka. Makna fa'il tu bukan mustatir klik pada rajul. Dia berlaku lain pada ikan. Berlaku di ummuhu. Asalnya na'at ni dia kata huwa yang ia qaimatin ni asalnya lahu baginya bagi rajulin, tapi dak ketika ni yagi rafu' dhamir mustatir ke dhamir sai yagi rafu' akan marfu' ya tak merafu' dhamir klik kepada
dah pada man dia. Hata dia panggil al-jari ala ghairi man huwa lahu. Asalnya imra qaimatin tu nak bagi rajulain, ya kena beramal dah mustati klik pada rajulain. Dah, ya beramal ising zuhir. Sebab tu dia panggil al-jari ala ghairi man huwa lahu. Sekat tu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya katanya masalah a'wara waswadda minal alwani wal uyub kama lam yu'illu nahwa awira wa sawida li'annahum yaquluna al-aslu fil anwa wal uyub if'ala wa fa'ala tu. Maka fi'il hak tunjuk ki di atas warni di atas kaipe, maka tak boleh kita nak iklalkan akan dia. Katanya ulama sorah. Supaya ta'awira tak ada ta'ara, a'wara nak kata a'ara talih ya tak iklal. Kerana asal dia tidak berelah, tidak berubah, maka pada mauzung dia ataupun pada yang ditambah saat ni pun dah dikata farak je pun tak ada berubah juga weh. If'ala wa fa'ala bidalili ikhtisasihima, dengan dalil ketentuan bagi kedua, bagi apa? Bagi if'ala wa fa'ala bihima, dengan kedua-dua aibil alwani wal uyubi gitu. If'ala wa fa'ala ketentuan dengan fi'il yang tunjuk di atas warna, lagi pula di atas kaipe. Wal bawaqi, dan bermula hak yang tinggal lagi ba'da if'ala wa fa'ala minal mujarradati kasawida wa awira ni. Hak tinggal lagi daripada lain pada sawida wa awira ni, lepas dah if'ala wa fa'ala ni, mahzufatun, dihazah akan dia. Apa dihazah? Ai manqusatun, dikurang akan dia, dikurangkan segalanya, wa mukhtasaratun, dan dikurang. Kurang minhuma, daripada kedua, daripada if'ala wa fa'ala. Makna kata dikurangkan akan dia. Hak yang tinggal lagi daripada if'ala wa fa'ala, hak tu dihazah dan pula dikurang. Fala tu'allu, maka tak boleh kita nak iklah. Adapun nak tukar ya jadi alif patah, a'wara nak tukar dia a'ara tak leh. Awira nak kata a'ara tak leh. Nak tukar tak leh. Deh, nak ubah tak. Tapi hazah tak ada. Supaya kita kata a'wara, ada satu ketika ditukarkan agak dihazahkan akan infi'i dia, ataupun awira ditukarkan dan pula dihazahkan infi'i. Hak tu boleh. Adapun berubah i'la tak leh. Jadi bab masalah ketentuan dengan alwan lagi pula al-uyub, hak ni nak i'lal tak leh, adapun hazah tak ada berlaku. Fala tu'allu, maka tidak diiklalkan al-bawaki, tadi i'lal kama yu'allul aslu, semacam mana tidak diiklalkan akan asalnya. Asalnya tak i'lal mana? Awira, tak ada i'lal tak ara, tukar wawi jadi alif. Maka a'wara, maka dia tu sulasi masih, maka boleh nak tukar tak? Jawab tak i'lal tak boleh, adapun hazah tak ada berlaku. Wahaza aksu sairil abwab, dan bermula ini gapo dalam hamlul mujarradi alal mazidi fi adada wa ara wasada wa huwa qalilun. Ada setengah daripada perkataan ulama ada weh, dia kata boleh i'lah. Ni kita tengok molek. Wa minhum, dan setengah daripada mereka itu ay minas sarfiyina, daripada ulama sarah. Ulama sarah tak nak man la yalmahu, ialah mereka la yalmahu, tidak tersila iaman, ya tak sila, ya tak tengok. Kerana la yalmahu, tidak menyilar iaman. Ya mereka orang Arab ni lah ulama sarah ni, ya tak menyilar, ya tak tilik, ya tak pandai al aslan kepada asal, pada mujarrad dia. Apabila ya tak sila pada asal, ya tak tengok pada asal, wa yu'illu, dan me'ila iaman, dia i'lah. Dia ubah lafaz a'ara ataupun a'wara jadi a'ara. Dah. Fa yaqulu, maka berkatalah iaman, katana a'ara wa asada wa a'ara wasada wa huwa, dan ia hazal qauli, ini perkataan ni qalilun, ini sikit berlaku weh. Ni sikit, tengok. Ni sikit berlaku, tengok dah. Tengok. Asal kita tahu bahasa. Bahasa mana? Nah. Apa? A'wara wa aswada. Apa dia? Hamlan alal asli. Karena tanggung dan pula berbandingi dan mengikut di atas asal. Asal dia awira. Karena tanggung dan karena sebandingnya serupa dengan asal.
Dan pula setengah gawa. Wal qawlu. Nah. Al-muqabil kata nak. Nah. Dah kata nak. Katanya dah. Ialah wa qawlu man. Nah. La yalmahu. Mereka yang tidak memandai dan tidak tengok kepada asal. Dah. Fa ya'illu. Maka me'la. Fa ya'illu ya'la. Kata nak. A'ara wa asada. Ya. A'ara wa asada wa'ara. Wa'a ke wasada. Ni jadi kalau kita tengok sini, kalau tengok perkataan yang sahih daripada ulama sorah. Nah, perkataan sahih daripada ulama sorah, ya ta'ala fi'il tunjuk di atas warna if'al waf'al fa ihmarra. Kalau kita ngaji dah boleh bahasa ni. Kemudian fi'il ni semua ni orang panggil fi'il yang tunjuk di atas warni wal uyubi di atas kecacatan. A'wara ni buta mata sebelah. Buta mata sebelah dia panggil a'wara. Kemudian ulama sarah al-qaulus sahih minas sarfiyin, perkataan yang sahih pada ulama sarah, dia kata fala ya'illuna, tidak ma'ila mereka itu as-sarfiyun lafza a'wara wa aswada. Dia tak ada kata a'ara wa asada. Kenapa dia tak kata a'ara wa asada? Hamlan alal asli, kerana dia ikut dan turut dan tanggung di atas asalnya daripada a'wara fi'il sulasi mazi. Kemudian sulasi mujarrad asalnya awira. Kemudian awira, ulama sorah kata dia tak ada elah, tak ada ta'ara dak awira gitu ya. Asada, nah asawida tak ada kata tak ada kata nah, tak ada kata sada, asawida kata sada. Ini di atas perkataan saya tak ada elah. Tapi wal qaulul muqabil, kata yang melawan ni sahih daripada ulama sarah, huwa qaulu man, ialah perkataan mereka la yalmahu al asla, mereka yang tidak memandai, yang tidak tengok pada asal. Dia tak tilik pada asal, kata tak ada elah wi asal ya awira sawida tak ada elah, maka dia tak tengok, dia putus tilik, dia tak pandai pada asal bagi awara aswada. Maka mereka itu faya'illu, maka elah tanah ara wa asada. Dia tak ada kata a'wara wa aswada. Sekat tu kamar dia kata wallahu a'lam. Mengetahui, yakni mengetahui Allah Subhanahu wa taala tu ada sifat pengetahuan. Dengan pasal ada pengetahuan dengan pe. Kalau pada kita dalam kitab Baqaratul Amani, ia takwil dengan kata pengetahuan. Ada sifat pengetahuan, yakni mengetahui. Dan iaitu sifat ilmu ni daripada sifat kamalat Allah, dan pula daripada sifat-sifat ma'ani. Sifatun ialah satu sifat, kena pada satu sifat. Sifat mana? Yang maujud, yang ada lagi sungguh. Buat itu murad kata maujud, yang maujud yakni yang ada lagi sungguh dah. Ada sifat gapa? Yakni sifat ilmu Allah. Ada dia siapa setara mana? Yakni siapa setara sungguh. Ada lagi pula serta sungguh. Serta sungguh. Tulis situ sikit. Kata ada lagi pula serta sungguh, yakni sekira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala buka dinding dan buka hijab pada kita, maka kita boleh tengok satu ilmu yang ada di zat Allah Ta'ala. Boleh tengok sifat ilmu yang ada di zat Allah. Tulis kita. Tuan kata sifat yang maujud, yakni sifat yang ada lagi sungguh. Iaitu sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka dinding, buka hijab, maka kita boleh tengoklah sifat apa? Sifat ilmu Allah Ta'ala. Lagi pula sifat yang maujud, yang sedia. Apa makna sedia? Yakni tidak ada permulaan bagi adanya. Kerana diri zat Allah tidak ada permulaan bagi adanya, maka sifat ma'ani salah satu daripada ilmu Allah Ta'ala pun tidak ada permulaan bagi. Itu makna katanya yang sedia, yang ni tak ada permulaan bagi adanya. Dua. Maka sifat yang tiga, sifat masalah ilmu tu, satu sifat yang ada lagi sungguh, lagi pula yang bahasa sedia. Sifat lagi, nak sifat nak menyata lagi, yang berdiri. Yang berdiri, apa makna yang berdiri? Qaimatun, yang ada ia, yang sabit ia, yang sungguh ia,
pada zat Allah Ta'ala. Makna kata ilmu ni satu sifat yang ada lagi sungguh, lagi pula tidak ada permulaan bagi adanya, lagi pula menyata lagi yang bahasa apa berdiri. Yakni ada sabit sungguh di zatnya zat Allah Ta'ala. Lagi pula sifat ni, sifat ilmu ni yang nyata. Sifat yang keempat bagi sifat ilmu. Sifat pertama yang maujud, yang ada lagi sungguh, lagi pula sedia, tak ada permulaan bagi adanya, menyata bagi sifat ilmu lagi yang berdiri, yakni yang ada sabit sungguh pada zat Allah Ta'ala. Sifat yang keempat nak menyata sifat ilmu lagi yang nyata. Apa yang nyata? Yakni yang terang. Kita yang terang, yang nyata. Tak perhati mulaknya duk jenera weh. Yang nyata, sabar sikit boleh belakang duduk nerakan nudung. Yang nyata, yakni yang terang dengan dia, dengan sifat ilmu. Dapat nyata Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ada sifat ilmu. Allah Ta'ala dapat ternyata. Allah Ta'ala dapat terang. Terang saat itu dengan dia, dengan sifat ilmu, oleh segala perkara. Allah Ta'ala dapat nyata oleh segala perkara. Nyata oleh segala perkara ni atas barang yang ia ilmu. Ia sifat ilmu ni. Yakni barang yang yang bergantung ia sifat ilmu dengan dia, dengan yang. Hak mana ilmu tu bergantung, ilmu bertamak, maka ternyatalah sesuatu. Makna orang panggil ilmu Allah Ta'ala ternyata belaka. Tak ada kira benda duduk dalam patak lah. Ternyata kita ni ilmu kita boleh tahu mana boleh tahu benda kita boleh tengok, baru kita tahu benda hak kita nampak di depan kita tahu. Tapi kadang-kadang patak lap kita tak tahu dah ada gapo patak lap pakarang baik mana atik cahaya cak gapo atik ikan berapa ribu ekor apa juta ekor apa patak nu ada batu pakarang patak nu ada mata kita tak tahu dah. Tapi dengan ilmu Allah Ta'ala dia dapat ternyata semua perkara. Tu dia panggil takluk inkisyah tu. Takluk dia panggil ilmu kita, ilmu juga kita tahu supaya kita ngaji. Dulu ada kita tak ngaji, kita tak tahu. Sebab ilmu kita melalui dan menduluikan ilmu kita ke apa? Sabkul jahli. Makna ilmu kita mendului oleh kejahilan dulu. Dulu kita kau sebelum masuk pondok, mi'ah maya tak reti. Mi'ah maya tak reti. Dia mau teman nama mi'ah maya bet tu. Aku dah buat bet ni. Lepas tu pun buat tak kena nak buat lagu ni. Mula ngaji lah. Pahmus maya. Mi'ah maya komo pun tak reti. Basuh muka, basuh bet tu. Basuh gitu ya. Pak dok masuk ya dia rata. Tak kena. Makna pas-pas dah tu. Bet ni weh pesi ni mi'ah maya kena. Kena basuh weh rata. Weh habis. Ni pasti orang panggil ning ilmu. Tapi ilmu kita dapat selepas daripada kita jahil. Makna sabkul jahli. Makna mendului akan kita tu oleh kejahilan dulu. Adapun Allah Ta'ala ya tahu perkara-perkara semua daripada mungkinat benda wajib nak apa. Tidak mendului akan Allah oleh apa? Oleh kejahilan. Itu ilmu Allah. Lagi. Ilmu Allah Ta'ala meliputi. Ilmu Allah Ta'ala tidak mendului akan dia oleh kejahilan. Buat itu. Itu makna kata nyata dengan dia oleh segala perkara atas barang yang ia sifat ilmu bertakluk dengan dia dengan yang gapo barang. Apa tak situ sifat ilmu Allah dan makna kata tidak mendului akan ilmu Allah oleh kejahilan bersalahan ilmu kita. Ilmu kita tahu satu perkara tapi mendului tak kita oleh kejahilan. Aja. Lagi. Gapo barang yang bertakluk ia ilmu dengan dia dengan barang kita takdir je lah. Barang yang ia ilmu, yakni barang yang bertakluk lah ia ilmu, yang bertugas ilmu dengan dia dengan yang apa barang yang bertakluk ilmu dengan dia daripada segala yang wajib tak molek bayar pada barang tu. Apa barang yang barang yang bertakluk yang bergantung ilmu, yang bertambah ilmu dengan dia dengan yang gapo yang daripada yang wajib. Daripada segala yang wajib. Gapo segala yang wajib? Yakni sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka ilmu Allah ia bergantung, ia bertugas, ia bertamak, dia ada hubung kait dengan ilmu Allah Ta'ala sendiri.
Makna kata Allah Ta'ala kita dikatakan zat. Maka di zat Allah ada sifat ilmu. Maka dengan ilmu Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tahu kata dia tu ada satu sifat, dan sifat kamalat siapa nak menghingga tak boleh. Tapi wajib yang kita tahu 20 sifat ataupun 13 sifat. Maka ilmu Allah Ta'ala ternyata tak dengan perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Jawab kata ternyata. Royak kata bertakluk. Mana? Seperti sifat wujud. Wujud Allah, maka ternyatalah dengan ilmu Allah. Kidam Allah, maka ilmu Allah ternyata juga weh. Berarti mulai tu. Dan yang harus, dan yang haruh, yang haruh, yakni yang haruh bagi Allah. Gapo haruh bagi Allah? Haruh bagi Allah mengadu akan mungkin ataupun meninggal akan mungkin. Tak gitu. Patut ilmu Tuhan tahu tak ni? Bagi Tuhan gapo yang Tuhan kena tinggal. Haruh Tuhan saat ni tu mengadakan mungkin, dan haruh bagi Allah Ta'ala meninggalkan mungkin, maka ilmu Allah Ta'ala pun tahu juga. Dan yang mustahil, yang mustahil, benda mustahil bagi Allah, ilmu Tuhan tahu tak? Mana mustahil bagi Allah? Yakni syarik bagi Allah. Bagi Tuhan ada saing, bagi Tuhan ada kawan, bagi Tuhan ada anak, ni orang panggil mustahil. Maka ilmu Tuhan ternyata juga. Dia lagi, kama dia mengetahui Allah atas barang yang ia ilmu, dengan dia dengan yang zaning, daripada segala yang wajib dan yang haram dan yang mustahil. Kata mengetahui itu atas wajah meliputi, atas jalan meliputi, boleh royak so-so, nyata so-so. Kita kadang-kadang reti bab semaya, tapi pada bab junub tak reti ke. Makna tak nyata dah. Kadang-kadang kita baru mengaji reti dah buku semaya duduk. Kadang semaya tu dia mau tanya sunat abad juga tak reti dah. Sebab ilmu kita tak meliputi ilmu kita tak ternyata, ilmu kita tak lawah, tak luah, tak meliputi, lagi pula tak melekapi. Dia mau tanya oleh semaya, semaya wajib tak wajib? Patuh hak mana sunat mana hak wajib mana sunat abad, mana sunat ayat, kita nak becek tak boleh dah. Ni nak kata ilmu kita nyata. Ilmu kita tu sikat, ilmu kita saat ni tu orang panggil sepik, tak meliputi. Nak ayat tak boleh. Cuba fok kita ayat mana sunat ayat, mana sunat ayat, mana sunat abad dari semaya. Tak tahu dah. Ni nak kata ilmu kita tak ternyata. Sunat abad salah satu kunung. Jangan jelama kunuk sunat abad Lepas tu kita kunuk sunat abad. Kalau kita gitu lupa kunuk, maka kena sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi, makna semaya kita tak sepenuh, lagi pula tak cukup. Seolah kata ulama wak bandingnya, ulama Syafi'i wak banding, kalau kita semaya subuh tak berkunuk, seolah kata lemu kudung ekor. Dia jangan lemu kudung ekor. Dia mau kata nak buat gerbek kurang comel weh lemu kudung ekor. Boleh tapi tak jangan. Bahawa kita pun semaya apabila kita tinggalkan kunung, makna kata kalau tak sujud sawi, tak tapung dengan sujud sawi, semaya kita seolah-olahnya supaya lembu putus ekor tu, kudung ekor tu. Ilmu kita tahu tak meliputi dah. Tapi ilmu Allah meliputi, atas wajah meliputi, atas wajah melekapi, semua meliputi. Dia mau tanya nak ilmu Tuhan tahu tak? Ni pasir putih. Pasir putih. Tah muka bumi ni pasir putih. Ilmu Allah Ta'ala ternyata. Allah Ta'ala ternyata. Lepas tu buah tanah ni ada apa? Ada menyuk ko, ada biji. Ternyata ada di sisi ilmu Allah. Maka ternyata. Tapi kita tak ternyata. Nak royak kata pasir, misal kita apa orang royak boleh tak? Bulu hidung kita apa orang boleh royak? Benda ada di kita dah. Bulu kening kita ni apa orang? Bulu mata. Nak royak tak boleh. Nak royak tak ilmu kita tak meliputi dan tak ternyata. Tak teringkisyah. Deh. Jalan tak ni? Apa tak? Negara ni? Tu dia tak ternyata. Atas jalan tafsir. Tafsir lagi. Atas jalan meliput tiga. Apa jalan meliput tiwih? Atas jalan tafsir. Apa atas jalan tafsir? Ni atas jalan hurai satu persatu. Allah Ta'ala boleh hurai dengan ilmu dia. Bukit wapoti tamu kawamin. Tuhan boleh hurai so. Dengan ilmu dia. Pasir putih Tuhan boleh bilas tes so. Patu kita kata hujan turun langit dah. Kata setengahnya ulama katanya malaikat boleh bilas lagi. Tapi pahala bagi orang baca alhamdulillahillazi alhamdulillahi rabbil alamin
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Ni orang panggil muqaddimatud doa. Hujan turun main langit, malaikat kuasa bila. Tapi doa muqaddimah doa ni, kata di dalam hadis siapa yang baca muqaddimah doa ni, malaikat tak kuasa nak bilakan pahala-pahala dia. Besar tu sebab tu kita nak doa bukan apa? Rabbana lalu. Ya kena ada muqaddimah ya dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pok kita kena pergi belajar. Kalau tak ingat, kena ngapawi ingat. Lepas tu iring dengan selawat. Baru doa kita diterima. Kalau kita doa Pak Rabbana lalu. Allahumma sallimna. Ataupun Allahumma qdi hawaijana. Lalu tak jadi. Tu tak terima. Sebab orang panggil nak masuk rumah kan tak ada ketuk itu. Salah. Salah cara. Deh. Lepas tu dia katanya tafsir hurai satu persatu. Dengan tiadaan dulu tersembunyi. Makna kata ilmu Allah Ta'ala ni tidak mendului akan dia oleh sembunyi, oleh jahil. Tu kata dengan ketiadaan terdulu. Dengan ketiadaan dulu tersembunyi. Makna kata ilmu Allah tidak mendului atas dia oleh jahil, oleh sembunyi, oleh sulit. Makna mula tu Tuhan tak tahu. Lepas tu baru Tuhan tahu. Sepuluh kita dulu tak reti bab semayat, lah ni baru reti. Dulu bab semayat tak reti, lah ni baru tahu. Makna mendului atas kita oleh sembunyi, oleh sulit, oleh tak tahu, oleh kejahilan. Tapi ilmu Allah Ta'ala tidak mendului atas dia oleh kesembunyian. Maka baginya, bagi ilmu Allah, bagi ilmu Allah Ta'ala ni satu ta'alluq jua. Satu ta'alluq jua. Satu tugas saja. Satu khija'ah saja. Tengok ni. Iaitu ta'alluq bagi ilmu Allah Ta'ala ni. Tanjiziyun qadimun. Orang panggil ta'alluq khija'ah yang bahasa peluluh. Apa malam-malam? Yang bahasa peluluh. Ilmu ni nak peluluh kata. Peluluh kata ni berapa teh. Pasir berapa ribu juta teh. Berita duk tas langit banyak. Ya nak peluluh kata. Nak menyata semata. Nak terang. Makna tu takluk pesim peluluh. Kama dia peluluh dia ni. Qadimun. Yang bahasa qadim ia. Yang qadim. Yang sedia kala. Peluluh tu pesim sedia kala. Lepas tu dimakruf satu lagi nya. Orang panggil takluk bagi ilmu. Orang panggil takluk inkishaf. Hak tu tubik pada tangjizi koding dah tu. Takluk nak peluluh. Kamar dia peluluh asal koding. Lepas tu dia panggil juga tugas dia. Apa boleh tugas. Yang nyata benda tu. Nyata benda ni. Bitai wapa ti atas langit weh. Lepas tu malaikat wapa ribu juta atas langit. Langit pertamanya no. Langit duanya no. Yang nyata satu persatu tu. Orang panggil takluk tu tangjizi koding. Orang panggil peluluh. Yang bahasa sedia kala. Bukan peluluh pesan baru. Adapun kudrat, ia ada takluk tanjizi setengah, suluhi qadim. Tu suluhi qadim. Patuk pada ia bahasa qadim. Dan pula apabila kudrat peluluhkan makhluk, ia panggil tanjizi hadis. Tapi masalah ilmu, ia panggil tanjizi qadim. Lalu peluluh ia tu. Ia panggil yang bahasa qadim. Tuhan tahu sedia kala tak? Kata dulu, kau masalah Tuhan sore. Langit tak ada lagi. Bombing tak ada lagi. Arah tak ada lagi. Kolej tak ada lagi. Nur Nabi Muhammad tak ada lagi. Masa tu Tuhan tahu tak? Kata masa tu dia nak buat apa-apa. Tuhan tahu dah. Tuhan nyata dah. Peluluh tu orang panggil sedia kala lagi dah. Dulu lepas tu Tuhan tak ada buat langit, tak ada buat bombing, tak ada buat arah ilahi. Ni masalahnya. Lepas tu Tuhan duduk tahrah kok mana. Belum ada tu Tuhan tak ada buat arah. Tuhan duduk mana? Lema kata duduk kaca duduk nampak masalah duduk tahrah cokoh baik kita ni. Lepas tu cuba tanya. Belum pada tu hewan arah. Belum tu hewan langit. Belum pada tu hewan bumi. Lepas tu hidup mana? Sebab kita tanya Aina Allah. Di mana tu tak kena lapak. Aina je guna dengan makhluk. Lepas kita tanya Aina Allah. Di mana? Tak kena dah. Cara tanya tu tak kena dah. Sebab lagi tanya Aina tak boleh. Aina ni makhluk. Sebab tak Aina. Kalau kita ngaji dalam Maqulatul Asyarah. Orang panggil Aina ni. Orang panggil Maqulatul Aina. Ia tepat. Kalau kita kecek mudah-mudah supaya air gelas. Maka gelas sebutir ni, pepeh gelas belah dalam. Kita tepuh dengan air. Apa pepeh air sebelah ke? Pepeh gelas sebelah dalam. Kita tepuh dengan sebelah apa? Pepeh luar air tu. Air duduk dalam, kita tepuh dengan luar pepeh bagi air. Kita tepuh dengan pepeh tepi gelas dalam. Tu dia panggil makan. Itu panggil aina.
Pas kita tanya Allah aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Pahala jariah jawab tu fis sama, di langit. Tak ada riwayat kata ada cokoh atas langit. Fis sama tu makna tak meliputi. Mana tak ada riwayat atas situ, tak ada riwayat atas situ, tak ada riwayat sini. Kita kena faham. Dah. Sebab Tok Syekh Ahmad kita buat kitab ni berapa lah ni? Tok Syekh Ahmad ni aling 47 ilmu. Tapi orang boleh ilmu banyak sekali Syekh Ahmad 20 ilmu saja. Siapa dia? Tok Nali. Tok Nali Kelantan dan ketika fok-fok Arab Mesir duk syuhur kata Datuk Jawi ni, Tok Jawi ni. Ulama Jawi ni bunyi kata aling lagi pula alamah. Panggil padah pergi ke Mesir. Ni Cik Syekh Ahmad kita duk ngaji nak ajak cerita sikit Tok Benar Raya ni. Ni Tok Benar Raya ni. Kalau kita ni kok senor tu. Kawasan senor ada lagu Fok Lailatul Qadar tu. Dia panggil lagu Lailatul Qadar. Tok nenek demo ni. Ni tok nenek tuai kita ni. Patu Syekh Ahmad ni aling 47 ilmu. Patu hari tu Arab di Mesir nak panggil dia pergi ke Mesir nak buat berbahasa. Patu tu Syekh Ahmad tanya nah. Dia tak kenali nak murid dia. Kenali boleh 20 ilmu. Kenali tu amo nak pergi Mesir dia tu orang tak pergi Mesir. Tapi ketika ni kita tukar orang. Mu pakai cukku, ku pakai cukmu. Jadi tok guru dia pakai cuk nak murid pakai cuk tu guru. Lepas tu tok nali jadi tok guru ketika ni. Syekh Ahmad jadi nak murid. Nah, maka apabila sampai Mesir, nah Syekh Ahmad buat selipar tok nali. Tengok tok nali tukar dengan tok Syekh Ahmad. Syekh Ahmad dia nak murid, tok nali jadi tok guru. Apabila jadi tok guru gitu dah, apabila fu Arab Mesir tanya. Arab Mesir tanya satu masalah, tok nali kata masalah ni nah. Tak sepatutnya jawab ni mudah. Fu'bah dah bengai dah. Arab Mesir, ulama Mesir tanya Tok Nali. Tok Nali sungguh tiap anak murid tapi hidup takhrisi kecek. Tok Nangga, Tok Sahmat duk bawah duk buat selipar Tok Nali tu. Dia mau duk pihak tu nak murid ni Tok Guru lah. Lepas tu Arab Mesir tanya Tok Nali. Tanya Tok Nali masalah ni lagu mana? Ya Tuan Guru. Ya Syekh. Oh, ya masalah ni tak sepatut ya nak jawab. Kena wenuh anak murid ya bawah tu. Tapi hak nu Tok Guru dah lah. Dah. Lepas tu tanya satu soalan, jawab. Tanya nak murid dia tu. Tak apa, tanya satu soalan dah. Tok Nali kata dia mau tanya mula-mula ku faham ke? Ulama Mesir tanya. Berapa lama ku tak reti, gapo maksud? Tapi dia buat gitu, mudah salah ni anak murid ni jawab. Pah Arab kata, setara nak murid ni ilmu setara ni dah. Terus setara mana? Anak murid ni jawab satu. Ni tak ada tanya tok guru tak ada jawab lagi. Arab tu, tak leh dah. Dia kata tak leh dah. Dia kata, aku tak lawan dah. Aku tak lawan dah dengan Datuk Jawi ni. Anak murid dia setara tu aku tanya masalah jawab nah. Satu dengan dalil so. Okey. Anak murid ni tok guru dah. Deh. Lepas tu jangan gaduh. Duk rak orang jangan duk gaduh. Jangan gaduh duk rak orang. Bahasa ngajar lain dah ka. Mula rak orang tu tak kena ni. Orang ngaji kalau duk bat tu tak naik tagih weh. Tak nak tagih. Wahai rak orang. Wahai mujadalah orang. Wahai tik orang. Orang ni tak naik. Ngajar orang tak urang. Ngajar tak urang. Jangan duk tik orang hangat. Tengok lu dia mau kata gopo. Jangan duk paling plekeh kat orang, plekeh kawan guru, plekeh kawan sama sekali. Jangan duk plekeh orang. Deh, dia tak nak kita ya, bukan tak nak orang deh. Tengok lagi. Dia katanya deh, maka mengetahui Allah Subhanahu wa taala pada azali akan segala perkara. Semua perkara Tuhan tahu pada azali pada sedia kala. Hingga barang yang ketiada, barang yang tiada. Kesudahan baginya bagi yang barang tak ada sudah. Mana? Seperti sifat wujud Allah. Tuhan ni ada kesudahan? Tak ada kesudahan. Tuhan tahu juga. Supaya sifat wujud ia ada dia. Orang panggil perkara yang tidak ada kesudahan. Maka ilmu Allah ternyata juga. Dia ternyata juga. Patu laginya ia kata barang yang tiada kesudahan baginya seperti kamalatnya kamalat Allah. Sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tuhan tahu juga. Tak ada sud tu. Tak ada kesudahan. Ada Allah Ta'ala ada sud, tak ada sud. Pas diri tak ada sud, Tuhan tahu juga. Tuhan reti juga. Tuhan tahu meliputi juga pada ilmu dia. Dan segala nafas, baca nafas, bukan nafsin, nafas. Dan segala nafas ahli syurga. Segala diri ahli syurga. Nafas ahli syurga tu dia.
Diri kita kata nafas ahli syurga banyak mana. Duk bernafas tengok. Dan segala nafas ahli syurga. Nafas ahli syurga tak ada suk weh. Nafas ahli syurga suk tak ada suk. Nafas ahli dunia ada suk. Misalnya dia ni 90 tahun. Apa bila siapa ajar yang 90 tahun, maka nafas dia ada suk. Tapi nafas ahli syurga, bila masuk syurga pop, nafas dia tu selama-lama. Lama-lama tak ada risau. Pok duk dalam syurga menafas semua, tak ada mati dah weh. Lepas tu nikmatlah syurga wah apa? Tak ada habis-habis. Wah zabik tak ada habis-habis. Kesedapan tak ada habis-habis. Nikmat ahli syurga tak ada kesudat. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu. Jadi kali kita nak buat sikit dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Tengok. Kita tengok sini. Perhati sini katanya dah. Tengok. Kita tengok sifat kamalat Allah. Yakni daripada sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang ada takluk. Kemudian wajib yang kita kena kenal daripada sifat-sifat kamalat Allah banyak sangat. Tak boleh kita nak bilang, tak boleh kita nak hitung, tak boleh kita nak hengok, tak boleh nak bilang. Banyak sangat sifat kesempurnaan Allah dan sifat apa kekurangan pun banyak. Semuanya kita wajib beriman semua sifat yang ada di Allah, sifat kesempurnaan. Tapi wajib kita kena tahu dan kita kena bilang satu persatu serta dalil kata setengah ulama 20. Itu di atas perkataan masyhur dan di atas kata rajih, yakni sebelah berapa? 13 daripada perkataan Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Maka sifat kamalat yang ada takluk dan ada tugas yang lebih daripada adanya di zat. Takluk ni mana satu khijah hak sifat ada di zat dia duk tutup pada satu perkara lagi. Kemudian fal ula sifatul qudrah. Sifat kudrat, sifat berkuasa. Kudrat kalau terjemuh mari pada bahasa Melayu panggil berkuasa. Makna tak? Rang yang ada di Allah, kekuatan yang ada di Allah. Dah. Wa ta'alluquha ta'alluq bagi kudrat ni ta'alluqun ke? Ta'alluqun suluhiyun qadimun. Ta'allukun yang kedua, ta'allukun tanjiziyun ana hadisun. Dan ta'alluk ijad, ta'alluk i'dam. Sebut kata ta'alluk kita ui pakar-pakar, ui dengan cara rekah, ta'alluk kudrat hak kita bercadu 7. Tapi kita ui sini dulu 4. Dah. Kemudian ta'alluk khija'ah tugasnya. Hak masalah kudrat ada di zat. Lepas tu lebih pada ada yang di zat, yang nak pada tugasnya. Tugasnya apa? Yang pertama ta'alluk suluhi qadim. Makna kata kudrat pada sedia kala patut dan padan. Nak mengada mungkin dengan sifat kudrat. Nak buat gapo orang panggil patut dan layak padan dengan rang Tuhan tu. Nak buat mungkin, nak buat orang tu, nak buat orang ni, hak ada anak tak wik hak ada anak tak siwi ada anak, hak tak ada anak gini wik ada anak, rumah tak ada ni ada rumah. Dunia ni tak ada gapo Tuhan nak buat. Jadi patut dan padan pada sedia kala dengan kekuasaan dengan rang Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua takluk tanjiz hadik, iaitu takluk kudrat selepas daripada muwafaqah. Selepas pada kebetulan sepakat iradat taksih. Selepas pada iradat taksih, iradat menentu tahan buat. Kudrat nak buat hantar. Maka iradat tahan tak apa menentu tahan ni janguk ke? Mana? Anak peluluh, maka peluluh kudrat akan satu mungkin seperti anak kita lagi kata, hei anakmu tu kudrat dah nak buat nak menjadi. Apabila dia menikah duduk sekali ke apa setubuh, maka kudrat nak buat anak lep perut dia. Maka iradat ka. Iradat ka. Iradat tak apa aku nak menentu anak yang ni tina. Maka menentu tina, maka kudrat pun menjadi anak dia surga. Di dalam satu rahim para apa? Anak. Dah, selepas pada taksih iradat, selepas muwafaqat taksih iradat, baru kudrat tu khijah. Mana kata kalau kita tak kalau khijah abata ke kalau khijah sekolah lepas sing nayuk. Fikir cakap dah fok orang panggil nakkan makan daripada abata ke nak buat apa? Kita nak buat parik kapun nampak teruk nampak sumat dah. Pakak fikir, pakak bersorak tapi tak ada pansing nayuk maka tak boleh jalan khijah itu. Walaupun akak fikir nampak lakar dah tapi kena tengok tunggu koleh hak nayuk tu nak sing ke tak sing dah. Ni sebab tu kudrat nak buat dah demo ni anak tino, demo ni anak kembar, demo ni anak jangok, demo ni anak jatah. Tapi iradat tu sing lagi. Iradat menentu lagi, iradat muwafaqah lagi, tak muwafaqah tak jadi. Kemudian yang ketiga, takluk bagi iradat. Khijah iradat nama ijad. Apa ijad? Mengada. Dan menimbulkan mungkin mutaqabilat. Mungkin yang betul ya. Panjang, lawan panak terangi mungkin mutaqabilat tu. Orang panggil mungkin mutaqabilat. Panjang, lawan panak. Putih, lawan hitam. Tinggi, lawan rendah. Besar, lawan halus. Janguk, lawan huduh. Tu dia panggil mungkin mutaqabilat. Mana berlawan. Ada yang membetuli. Sebut jatah, ada betina.
Dah sebut jatuh ada betina. Sebut kata kaya ada sesak. Sebut kata mulia ada hina. Dia lawan. Tu dia panggil mana mungkin kan? Berlawan ni ada yang membetuli. Tengok. Takluk Idam Abdul Rahman Said, iaitu takluk meniadakan mungkin seperti meniada Allah akan kita lagi ke datang. Al-adam ba'dal wujud. Lah ni kita ada. Lepas tu Tuhan nak meniada. Perhati sini. Dan yang kedua sifat iradat. Sifat iradat ni takluk dia nama taksis. Taksis. Iaitu perbuatan semua dengan kehendak iradat. Dan selainnya lagi iradat menentukan perkara yang menimbulkan dan mengadakan oleh kudrat, maka iradatlah menentu daripada janguk seorang, daripada huduh seorang, daripada tinggi rendah seorang, daripada putih hitam. Ini kerja dan tugas setan takluk bagi iradat. Takluk iradat nama takluk taksis. Kemudian sifat yang tiga sifat ilmu. Apa sifat ilmu? Sifat pengetahuan. Maka ilmu Allah satunya sifat yang gawa, yang maujud. Yani ada lagi sungguh kalau Allah buka hijab. Allah Ta'ala buka hijab kita. Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding kita. Semua kita boleh lihat sifat ilmu Allah. Yang kedua sedia. Ilmu ni sedia. Makna kata tak ada permulaan bagi ada ilmu kita, ada permulaan. Sebab kita dulu tak ada, sama yang ada. Ilmu kita pun ada, main tak ada jugalah. Dan yang ketiga sifat ilmu Allah, jim, ada ia dan berdiri pada zat dia. Ilmu ada di zat Tuhan. Yang keempat, ilmu ni yang nyata. Orang panggil sini kecek mudah-mudah takluk inkishaf. Orang panggil takluk inkishaf. Kau inkishaf makna ternyata. Dengan sifat ilmu Allah orang panggil takluk inkishaf. Ternyata dengan dia dan terang dengan dia. Dengan sifat ilmu ni segala perkara. Tuhan nyata tak kata dalam dunia ni ada peribu orang. Pas lagi kan datang nak timunyak no pula Tuhan tahu. Demo ni kan beranaknya, negeri ni kan banyak ana. Negeri ni timunyak no, beranaknya no, matinya. Tuhan tahu pe. Sehari matinya no Tuhan tahu. Batu matinya no Tuhan tahu. Beranak apa orang Tuhan tahu. Patu hak tak beranak lagi pun Tuhan tahu dah. Lepas tu nak mati pula lepas ada ni. Berapa orang Tuhan tahu. Nak berlaku ribut mana Tuhan tahu. Nak berlaku tsunami mana Tuhan tahu. Nak berlakukan bumi gonyal, bumi gepan. Tuhan tahu. Dengan ilmu Allah inkishaf dan ternyata. Dan pula mulahazanya bermula Tuhan tahu ke segala perkara. Daripada yang wajib. Yang wajib bagi Allah. Sifat qidam, sifat wujud, sifat bakal Tuhan. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu dengan ilmu dia. Kata sifatnya tak ada sub. Supaya nafas bagi ahli syurga. Nikmat ahli syurga tak ada sub. Tuhan tahu tak? Tahu kata tak sub. Dan pula Tuhan saat ni tu tahu yang harus. Harus bagi Tuhan buat mungkin. Harus bagi Tuhan tinggal mungkin. Dan Tuhan tahu juga yang mustahil. Yakni perkara yang tak pasti bagi dia. Tak terima ada akal kita nak. Anak bagi Tuhan, saing bagi Tuhan, bining bagi Tuhan, anak jatuh. Ni orang panggil benda mustahil. Tuhan tahu tak? Ilmu Tuhan tahu tak? Benda ni tak boleh jadi di diri sendiri. Dan pula bersalah ilmu Allah dengan ilmu kita. Ilmu Allah di atas jalan gapo ihatah, di atas jalan meliputi, dan di atas jalan boleh tafsir satu persatu dengan ilmunya. Dikata ternyata Allah dengan ilmu panggil inkishaf. Dah kemudian persalah ilmu kita dengan ilmu Allah tahu tu di atas jalan meliputi, di atas meliputi. Lepas tu bersalah nak ilmu Tuhan tidak mendului oleh akan dia oleh kejahilan dan kesunyian. Dan ada pun ilmu kita gapo dia jatuh tah kita nak tahu. Kita nak boleh tahu satu kau, makna kata kena menipu tah kita tu boleh tak tahu dulu. Makna menepuhikan kita tak tahu dulu. Menduluikan kita tak tahu dulu. Sebab tu kerana ini tiada harus nak itlaq guna di Allah dengan lafaz arif. Allah Taala arifun boleh kita nak kata. Nak kata ni. Allah arifun. Boleh tak? Anak kata Allah arifun fala yajuzu an taqul. Ning tak leh mu nak katalah ning. Sebab apa? Sebut kata arif, arifa, arafa, ya'rifu. Lafaz arif tu makna kalau kita alima ya'lamu, arifa ya'rifu. Makna mengetahui ya bahasa Jawi. Tapi makna ya kok lain. Sebut tak alima ya'lamu, orang ni tahu tidak mendului akan dia oleh kejahilan. Tu makna lafaz alima. Adapun sebut kata arifah, makna kata orang ni dia tahu. Nah, dengan makna kata dia lalu kepada jalan tak. Tu makna mendului oleh kejahilan. Boleh ke jalan. Kita nak kata Zaidun arifun. Boleh tak? Hak ni boleh. Hak ni dia panggil sah. Hak ni tak boleh. Baik. Sebab di Tuhan, kalau sebut kata arifun, makna kata mendului di atas Tuhan oleh kejahilan dulu. Kalau di seorang kita kata Zaidun arifun, Muhammadun arifun, boleh. Kenapa?
Kerana kita tu dulu jahil, tubik tu kuang, tak pandai nak kecek, tak pandai nak baca, tak pandai nak kecek. Lama-lama duduk setahun tu, pandai suka klik. Makna tu mun dulu tah kita oleh kejahilan. Sebab tu tah kita boleh itlak Muhammadun arifun, Hisham arifun, Furqan arifun, tapi Allah la yajuzu an takul arif. Tak boleh. Sekat tu kamari kata wallahu a'lam. Buka hadis kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadilu. Wa rawaina fi sahihaihima an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan telah meriwayatlah oleh kami, yakni Imam Nawawi, fi sahihaihima, di dalam dua sahihnya, sahih Bukhari dan Muslim. Kata nak tengok weh, an Aisyah, hal keadaan kedua Imam Bukhari dan Imam Muslim, hal keadaan Imam Bukhari dan Muslim nakilaini, menakal kedua-dua, an Aisyah, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah tanya, qadimanasun, telah kedatangan oleh manusia. Sebab tak qadima, yakni datang daripada tempat jauh. Apakah makna qadima dengan ja'a? Ja'a datang daripada tempat yang dekat. Faham tak? Qadima makna datang, ja'a makna datang. Tapi apakah perbezaan di antara qadima dengan ja'a? Supanilah arifah dengan ya'lama. Arifah dengan alima. Apakah perbezaan? Kita ayat dah. Patu qadima dengan ja'a, sebut kata qadima, satu golongan, satu puak daripada manusia yang datang daripada tempat yang jauh. Wah dah. Adapun ja'a datang pada tempat ke? Tempat yang dekat, datang daripada Nayu Bakak, datang daripada jalan. Orang panggil tempat yang dekati. Adapun dia ni datang rupa telung tu. Datang isna qansi tamara, ni datang tempat yang jauh. Arab yang akan ibarat dengan qadimah. Deh. Qadima nasun, telah datang kedatangan oleh manusia, minal a'rabi, daripada orang-orang Arab yang darat teh. Arab hulu lah, Arab duk kampung kan. Arab yang ada dua rasa, Arab ada orang panggil Arab Madani, Arab agak apa Al-Madinah. Arab kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, kita tengok Arab apa yang Badawi ni, Arab ni, dia duduk tepi bukit tu. Dia pergi kambing, dia pergi bering, pergi kribah, pergi utah. Lepas tu dia duduk situ, dia buat kemah-kemah yang halu-halu, dia duduk situ. Lepas tu dia duduk situ, apabila situ upuk dah, dia duduk lagi. Apabila upuk situ habis dah. Nah, tahu nak makan dah kambing, dia kibah, dia utah, tahu nak makan upuk mana, maka dia berpindah pula pergi pada tempat yang lain. Ni Al-A'rab yang ada di hulu-hulu bagi negeri Arab. Qadimana minal A'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang di atas Rasulullah. Lepas tu faqalu, maka berkata mereka itu Al-A'rab, yakni orang-orang Arab yang darat teh, Arab hulu. Pokok kita ni orang datang ke Ahlan tu. Datang ke Ahlan dulu darat lah kok ning-ning. Tapi lo ni dia maju belakang dah, okey. Kalau zaman dulu kalau melek hulu kan lek ning, golek betong, golek nastan ni panggil hulu. Mana hilir lek tani tu kan panggil fok hilir. Fok hilir kecek pun sedap dengar, kecek pun punya beraluh, kecek pun punya bahasa gajah. Kalau fok lek hulu ni tak tahu apa, tak tahu tereh kureh. Dia kecek punya dah tepo, buat tepo tu buat tepo. Lek ni tak kecek tepo, buat gapo. Kalau kita lek hulu ni tak tahu dah. Tak tahu dah. Lepas tu kecah bahasa tasri tu banyak buah beting. Hujung-hujung leh. Yalah dah tu buat darah aja. Nah, hujung buah beting, hujung-hujung lah kita dengar. Jadi masa pelak demo asal dia bahasa dia dah. Ya pesing dia dah. Bahasa rami buat kita deh. Bahasa rami. Lek nu tak kecek rami, kecek ramai. Pas kita bahasa rami buat kita tengok deh. Pakak boleh jumpa belakang di patah rami begini. Semua tu berdarah jadi. Kita rasa berdiri dah. Muka pakai luar liwai deh. Lepas cepet gamuk tu pakai ye tidur dah liu ya. Rami kok kita mari dengar teluk mileh. Ni fok darah. Ni arak darah aku tu dah. Faqalu, berkata mereka itu Al-A'rab, tuqabbilu sibyanakum, mengkucuk mereka itu Al-A'rab. Sibyanakum, akan budak-budak dan kanak-kanak daripada kamu. Faqalu, maka berkata Al-A'rab lagi, na'am ya. Nabi kata mengkucuk ke dak anak-anak kamu? Nabi kata, maka jawab mereka itu, na'am, ya Rasulullah, kami kucuk anak-anak kami. Deh. Qalu, berkata mereka itu, lakinna, tetapi kami wallahi manuqabbilu. Deh.
Maka kata mereka itu, tuqabbilu, berkucuk-kucuk kamu akan sibyanakum. Faqalu, maka kata mereka, na'am. Qalu, kata lagi, lakinna, tetapi kami wallahi manuqabbilu, kami tak kucuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au amliku in kana Allah taala naza'a minkum rahmatah. Kalau mu tak kucuk kau anak-anak kamu, Rasulullah tanya, au amlik, ataupun aku telah memiliki, au amliku, aku memiliki dan aku meretahi, in kana Allah taala, jika Allah taala saat itu naza'a minkum, mencabut, mentangan Allah daripada kamu ar-rahmah, mun aku tu kan. Jadi lah ni kami milik, aku pemilik, boleh kucuk lagi gapo itining. Maka sebab kucuk ni Allah Taala bagi rahmat, kefok kamu saat ni tu nak Allah Taala cabutkan rahmat daripada kamu sebab kamu tak ada kucukkan anak-anak kamu. Hadza lafzu ihdar riwayati wa huwa marwiyun bi alfazin. Sekat itulah. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa ghairi an Anas radhiyallahu an qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnahu, akan anaknya, anak Rasulullah. Siapa dia anak Rasulullah? Ibrahim. Anak ni anak Nabi ni, jatuh ni. Tapi anak Ibrahim ni mati kecil ni. Rasulullah masa Ibrahim tu kecil-kecil, Rasulullah anak faqabbalahu, maka mengkucup ia Rasulullah hu, akan dia, akan Ibrahim. Rasulullah Ibrahim ketika ada kucuk opak kucuk di pipi, kucuk di air. Lepas tu wasyammahu, dan mesium ia Rasulullah. Kucuk kucuk ni. Tu kucuk. Lepas tu siung. Siung Ibrahim kucuk bentuk anak. Wasyammahu, dan mencium ia Rasulullah hu, akan dia, akan Ibrahim. Sekat tu kamar kata warawaina fi sunani Abi Daud. Nak ada tu dulu.